hadirin sekalian, kami minta maaf sebab ada masalah technical sikit, jadi kita lewat dalam 17 minit lewat lah. Okay. Jadi kalau tengok pada Facebook ni kita dah ada 95 apa ni view lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang berbahagia panel kita pada pagi ini Al-Fadil Ustaz Saman Ali daripada Qatar Foundation. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya baru tahu hari ni Ustaz ada di KL. Rupanya. Oh, dah lama dah. Oh ya ke? Saya ingat WhatsApp Ustaz tu ada di Qatar. Okey. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Taala kerana masih memberikan kita peluang dan ruang untuk menghadiri majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah di atas segala usaha untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Sekarang kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkat, bulan yang disyariatkan untuk kita berpuasa, bulan yang penuh dengan kelebihan dan ganjaran yang besar ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memilih bulan Ramadan ini untuk beberapa peristiwa besar seperti nuzul Quran. Itu Quran diturunkan di langit bumi, pembukaan kota Mekah dan pembukaan kota Andalusia. Di samping itu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keridhaannya akan diampunkan semua dosanya yang telah lepas. Jadi berdasarkan hadis ini kita dituntut untuk berpuasa dengan ikhlas serta mengharapkan keridhaan Allah SWT, kerana ibadah puasa ini adalah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Kerana dengan berpuasa ini kita akan diberi dengan satu laluan khas ke syurga. Persoalannya adalah apakah guideline yang sahih yang perlu kita ikut untuk mencapai redha Allah ini? Tentulah guideline yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi mengupas guideline ini dengan lebih tuntas, dengan lebih sharp, dengan lebih detail, kita menjemput khas panel kita yang telah diperkenalkan sebentar tadi, iaitu Al-Fadil Ustaz Saman Ali, yang merupakan seorang debate coach daripada Qatar Foundation yang saya kira cukup layak untuk memperkatakan isu ini. Saya ada baca sedikit biodata Ustaz Saman Ali ini. Hebatlah, belajar bahasa Arab, tak perlu ke negara Arab pun kan, belajar selama setahun, belajar sendiri dah boleh bercakap Arab, dan sekarang ni mengajar orang Arab berbahasa Arab. Orang Melayu mengajar orang Arab berdebat ataupun berbahasa dalam bahasa Arab. Hebatlah. Jadi Ustaz sekarang ni most of the time Ustaz berada di Qatar lah, cuma sekarang ni berada di Malaysia. Jadi sebelum memulakan diskusi kita ini, saya ingin membuat beberapa pengumuman dah. Okay. Pertamanya, diskusi ini disiarkan secara langsung di FB Unimap, FB Pimpin dan FB Surabaya Putra. 3 FB live kita buat. Dan diskusi ini akan dikira sebagai satu hari berkursus untuk staf Unimap lah. Dan link kehadiran tu nanti kita akan post dalam ketiga-tiga FB live tadi. FB Unimap, FB Pimpin dan FB Surabaya Putra. Baik Ustaz, tanpa membuang masa kita boleh mulakan kita punya diskusi ini. Baik, seperti yang saya sebutkan di awal ucapan pembukaan tadi, golongan yang suka berpuasa dan puasanya itu penuh dengan keikhlasan serta mendapat redha Allah, dijanjikan dengan satu laluan ataupun satu pintu yang dahsyat, boleh dikatakan special untuk ke syurga kelak. Laluan atau pintu tersebut dinamakan sebagai Ar-Rayyan, bersesuaian dengan tajuk kita lah, puasa si penghuni Ar-Rayyan ni.
Jadi boleh Ustaz terangkan dengan lebih mendalam apakah itu Ar-Rayyan, sebab mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah dengar. Ada yang pernah dengar tetapi tak tahu secara detail. Dan sebenarnya Ar-Rayyan ni, siapakah sebenarnya yang entitled ataupun yang dijanjikan dengannya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi pertama sekali terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Faizi, pihak Unimap yang sudi menjemput saya untuk sesi pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang mengikuti sesi kita pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan kita bagi melalui bulan Ramadan ini, dan kita harap mudah-mudahan bulan Ramadan ini saya doakan supaya menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, yang orang kata meninggalkan satu kesan yang kita dapat bawa keluar daripada Ramadan ni, supaya nanti satu masa nanti di masa depan kita boleh ingat yang ibadat ini ataupun iltizam dengan kebaikan ni kita mula pada Ramadan tahun ini. Jadi itulah yang kita harapkan bagi semua orang. Jadi yang pertama sekali terima kasih kepada tuan-tuan yang menjemput saya, sudi menerima kehadiran saya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang apa yang telah tertulis di dalam buku-buku yang telah dibahaskan oleh para ulama. Fungsi kita ni bukanlah kita nak cerita benda baru ataupun kita nak tambah apa-apa yang dekorasi ataupun nak customize dengan cara pemikiran kita. Tak buat itu semua. Cuma kita bercerita sedikit sebanyak apa yang kita faham tentang perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Jadi berbalik kepada soalan yang tuan-tuan moderator tanya, apa maksud Ar-Rayyan ni dan daripada mana datang perkataan Ar-Rayyan. Jadi perkataan Ar-Rayyan ni, Ar-Rayyan menjadi sangat penting dan seringkali diulang-ulang oleh ramai orang yang belajar hadis di bulan Ramadan. Tak ada sebab lain melainkan sebab Nabi SAW telah menyebutkan perkataan ini. Nabi SAW sebut tentang Ar-Rayyan, jadi disebabkan itu para sahabat dan juga para ulama yang datang lepas daripada para sahabat, mereka mengulang sebut perkataan ini. Baik, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, ataupun kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, kita dapat faham bahawa situasi orang nak masuk ke syurga nanti telah digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi dah cerita macam mana keadaan orang nak masuk syurga nanti. Di mana apabila manusia nak masuk syurga, syurga ini akan ada banyak pintu. Dalam sebahagian riwayat disebut 8 pintu. Dalam sebahagian riwayat lain tak disebut, maksudnya ada banyak pintu. Pintu yang penuh dengan kemewahan, pintu yang semua orang nak masuk ke dalamnya ada banyak. Dan apa yang ada di dalam syurga itu tersembunyi. Orang hanya mengetahui bahawa yang dalam syurga itu adalah perkara yang sangat bagus, yang mereka tak pernah jumpa di atas muka bumi. Ada banyak pintu. Jadi apabila orang berjalan untuk masuk ke syurga, Nabi SAW menggambarkan di hadapan syurga ada penjaga-penjaga pintu yang duduk di pintu ni, dan penjaga pintu dia ada list nama. Dia ada list nama. Macam ni lah, nak checklist kan, orang nak masuk, check in, orang nak masuk, dia ada list nama. Dia akan panggil nama orang penghuni syurga untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu-pintu tu. Ni tak boleh rasuah punya lah. Kalau pintu Sadik Segaraga punya rumah boleh bagi rasuah nak masuk. Ini tak boleh lah. Siapa yang layak dia masuk, siapa yang tak layak dia tak masuk melalui pintu tu. Baik. Pintu ini Nabi SAW gambarkan yang dia dijemput orang-orang yang istimewa. Orang yang tertentu sahaja boleh masuk syurga melalui pintu-pintu ini.
Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dan selain daripada mereka, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah du'iya min abwabil jannah." Sesiapa yang dia sedekah double, apa sahaja benda yang dia sedekah, dia gandakan kepada dua, double, dia akan dijemput melalui banyak pintu-pintu syurga. Ini kehebatan, kelebihan pertama untuk orang yang dia benda yang sama, yang bagus, dia bagi double untuk sedekah, dia akan dijemput daripada pintu-pintu syurga yang banyak. Semua maksudnya list nama dia ada dalam list setiap pintu penjaga syurga. Kemudian kata Nabi, "Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah." Sesiapa yang ketika hidup dia banyak melakukan solat, dia sentiasa melazimi solat, dia akan dijemput daripada pintu solat. Bagi orang yang dalam hidup dia, solat itu menjadi keutamaan bagi dia. Dia banyak menunaikan solat, dia menunaikan solat sunat yang banyak. Padahal dia dipermudahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, ini kan, sebelum kita nak sambung cerita pintu ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita rahmat dalam keadaan yang kita tak sangka. Antara rahmat paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat hamba-Nya adalah apabila Allah memudahkan kita untuk menunaikan apa sahaja ibadat. Kita buat ibadat tu kita rasa senang, walaupun kadang-kadang orang yang duduk di luar, orang yang bukan pembuat ibadat tu, dia tengok satu orang melakukan ibadat, dia rasa macam susahnya, macam mana hang boleh buat ibadat ni. Contoh kan, macam mana hang boleh sentiasa pergi solat jemaah. Subuh hang boleh pi, Zuhur hang tengah kerja hang boleh berhenti, hang boleh pi solat jemaah, Asar, Maghrib, Isyak hang boleh pi. Orang nampak macam susah, ataupun bagi orang yang dia sentiasa solat witir, dia sentiasa solat tahajud, orang nampak susah. Tapi di antara rahmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada hamba-hambanya, Allah bagi sebahagian hambanya mudah untuk mereka melakukan ibadat. Dia nak buat ibadat, dia rasa senang ya. Orang nampak macam struggle, tapi pada dia senang. Lalu dia melakukan ibadat itu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis lain, fa amma ahlus sa'adah fayussira lahu li'amali ahlis sa'adah. Orang-orang yang berbahagia, Allah bagi dia mudah melakukan amalan yang berbahagia untuk dia. Jadi fa'aman min ahli salah, orang-orang faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Yang banyak buat solat di atas muka bumi ni, orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia rahmat, dia mudah untuk melakukan solat, dia mudah untuk iltizam melakukan solat, maka nama dia akan ada dalam list pintu solat. Fulan bin Fulan masuk mai ikut pintu sini. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Sesiapa yang banyak melakukan jihad ketika hidup dia akan dijemput masuk ke syurga melalui pintu jihad. Para ulama kata jihad dalam hadis ni bukan bererti jihad fi sabilillah, tapi artinya anfaqa fi sabilillah tadi artinya bukan sahaja jihad, dia infak di mana sahaja. Di sini jihad, siapa yang melakukan jihad dia dijemput melalui pintu jihad. Dan dalam banyak-banyak Nabi SAW sebut, "Waman kana min ahli siyam." Bagi sesiapa yang dia hidup di dunia ini, dia melakukan puasa. Banyak puasa. Puasa wajib dia buat, puasa sunat dia buat, dan dia dalam pada dia puasa juga dia menjaga hukum hakam puasa, dia betul-betul melazimi amal ibadat yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang menjejaskan puasa dia, menjejaskan pahala puasa dia. Du'iya min babir rayyan. Dia akan dijemput daripada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Maka inilah datangnya perkataan Ar-Rayyan. Bagi orang yang menunaikan puasa, dia akan dijemput daripada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah juga, setelah Nabi SAW sebutkan kesemua ni, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Abu Bakar tanya Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ada orang yang dia akan dijemput daripada kesemua pintu tadi ni. Pintu solat, pintu puasa, pintu zakat, pintu segala macam pintu, dia dijemput daripada semua." Kata Nabi SAW, "Na'am wa arju an takuna minhum." Nabi kata ada orang yang dia akan dijemput daripada banyak-banyak pintu. Dan aku berharap agar engkau termasuk salah seorang daripada mereka yang dijemput daripada pintu yang berbagai-bagai. Jadi ini yang pertama, satu. Jadi kita dah gambarkan situasi nak masuk syurga nanti, di mana ramai orang akan datang nak masuk ke dalam syurga, tempat yang paling mewah, ada banyak pintu, dekat pintu itu ada list nama. Penjaga pintu akan panggil orang masuk ke dalam pintu. Dan salah satu
pintu yang istimewa di syurga adalah pintu yang namanya Rayyan. Demikian juga dalam hadis lain daripada Sahal bin Sa'ad, kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di syurga nanti akan ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nabi kata akan masuk melalui pintu ini orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Dan tidak akan masuk dalam pintu ini melainkan mereka yang berpuasa sahaja. So dalam syurga nanti gambaran yang sama, ada banyak pintu. Pintu ni khas hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, Ar-Rayyan. Penjaga pintu tu nanti akan kata aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun la yadkhulu minhu illa ahadun ghairuhum. Aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Dipanggil masuk dalam pintu ni dan takkan masuk ke dalam pintu ini melainkan mereka yang berpuasa sahaja. So ini keistimewaan pintu Rayyan. Khas, ganjaran yang istimewa tentang orang-orang yang berpuasa. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bila dibacakan hadis ni, kata Sahal bin Sa'ad, ini mungkin tambahan daripada dia sendirilah. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, tak disebut dalam Bukhari dan Muslim, kata Sahal bin Sa'ad dia tambah man dakhalahu lam yadhma abadan. Siapa yang masuk ke dalam pintu Rayyan ini, dia tidak akan berasa dahaga selama-lamanya. Fa idza dakhalu ughliqa alaihim falam yadkhulu fihi ahadun ghairuhum. Apabila mereka masuk, pintu ini akan dikunci dan mereka sahajalah yang duduk di dalam. Itulah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang dia sanggup berlapar, dia sanggup dahaga di atas muka bumi ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sanggup berlapar, sanggup dahaga, ramai orang boleh buat. Betul? Ramai orang boleh buat. Ada orang yang kadang-kadang dia main mood nak diet, dia pun, saya pun tak tahulah, saya tak ambil tahu sangat bidang ni. Ada orang bila dia datang mood nak diet, dia boleh diet. Dia boleh sekat diri dia, stop diri dia daripada makan untuk katakan 12 jam. Aku tak makan 12 jam. Pasal apa hang tak makan 12 jam? Sebab nak kurih. Tak kira. Tak termasuk. Tak termasuk. Tak kira lah malam ke siang sebab nak kurih, tak termasuk. Pasal apa yang hang sanggup berpuasa 12 jam? Kerana ini tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang dia berpuasa, dia meninggalkan syahwat makanan dan syahwat minuman dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, keistimewaan dia Allah janjikan kepada dia masuk syurga melalui satu pintu khas untuk orang-orang ini sahaja. Dan macam saya sebut tadi tuan-tuan, masa apa yang susahnya? Susahnya untuk kita mula. Untuk mula berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu susah. Susah. Saya bukanlah orang yang banyak berpuasa. Ramadan saya puasa lah. Jangan kata apa dia ni tak puasa Ramadan. Ramadan puasa. Maksudnya saya bukanlah di antara orang yang banyak berpuasa sunat. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan lebih banyak berpuasa sunat. Itu baik, itu baik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kat kita. Di mana untuk memulakan sesuatu dia sangat susah. Tapi apabila kita masuk ke dalam ruang ibadat, kita dah biasa melakukan ibadat, ibadat itu akan kelihatan sangat mudah bagi orang-orang yang merasai nikmat melakukan ibadat. So, hang tinggalkan hang punya makanan, hang tinggalkan hang punya minum, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janjikan pintu syurga yang khas untuk mereka. Apa maksud Rayyan? Rayyan ni maksudnya, di sudut bahasa, dia bererti, ray maksudnya, rasa hilang dahaga. Selepas atash, datangnya rai. Rai ni datang selepas atash. Kita dapat minum selepas dahaga yang panjang, itulah rai, salah satu. Dan yang kedua, rai juga bermaksud tumbuh-tumbuhan hijau yang menghijau, yang subur. Jadi signifikannya menunjukkan bahawa macam mana yang disebut oleh Sahal bin Sa'ad. Hampa telah lapar, hampa telah dahaga di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan satu pintu yang apabila kamu masuk ke dalamnya, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi dahaga selama-lamanya. Jadi saya ingat saya berhenti setakat ni dulu untuk soalan yang pertama ni. Mudah-mudahan menjawab persoalan yang telah ditimbulkan oleh Tuan Pengerusi tadi. Baik, sungguh bermotivasi lah kita dengar. Kadang-kadang orang kita puasa, especially untuk puasa sunat lah. So Ramadan ni semua tahu pensyariatan dia. Dan kebanyakan puasa Ramadan ni kebanyakan lah kita ni boleh ikut. Tapi puasa-puasa sunat tu saya lebih mencabar lah sebab dia tidak wajib, hanya galakkan. Jadi dengan harapan
apabila kita telah diterangkan apakah itu pintu ar-Rayyan, jadi menjadikan satu motivasi lah. Jadi lepas ni nak puasa 6 pula di Syawal kan. Jadi saya rasa satu pengujian yang sangat detail lah. Baik, kita berbalik kepada Ramadan kita. Umum tahu apabila sampai bulan Ramadan, kita disyariatkan untuk berpuasa. Okay. Tetapi persoalannya adalah puasa yang macam mana ataupun budaya yang macam mana kita nak bawa. Sebab dia begitu sinonim. Apabila datang saja Ramadan, kita teringat dengan seolah-olah macam satu pesta makanan se-Malaysia. Dengan bazar Ramadannya, dengan buffet Ramadannya, jamuan macam-macam lah. Jadi sehingga kan orang bukan Islam, saya bercakap di konteks Malaysia lah. Sehingga orang bukan Islam di Malaysia ni misjudge. Misjudge tu maksud saya, apabila sampai bulan puasa ataupun bulan Ramadan, dia seolah-olah macam pesta makanan di Malaysia ni. Jadi dan mereka ni pun join sekali lah. Pergi bazar Ramadan, pergi buffet Ramadan. Itu tak ada masalah. Cumanya kadang-kadang kita membawa satu mesej yang membuat mereka misjudge lah. Jadi persoalan ini saya nak minta Ustaz huraikan. Sebenarnya bila sampai bulan Ramadan ni kan, apakah yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya selain daripada menahan lapar dan dahaga. Jadi mungkin di luar sana nak mendapatkan satu poin supaya menjadikan Ramadan kali ini ni Ramadan terbaik, bukan sekadar berlapar dahaga saja. Jadi mungkin Ustaz boleh hurai. Silakan Ustaz. Soalan yang menarik daripada tuan moderator. Bila tuan moderator sebut tentang Ramadan yang kita lalui pada hari ini, dia telah berubah menjadi pesta makanan. Kita kejar, kita cari makanan dan sebagainya. Saya teringat satu ungkapan yang telah diucapkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kata beliau, awwalu bala nazala fi hadhihi al-ummah ba'da wafati nabiyha Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-syaba'. Kata Aisyah radhiyallahu anha, awal-awal yang pertama sekali bala yang telah menimpa umat ini setelah kewafatan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenyang. Awal bala. Kerana mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka lapar. Diriwayatkan sebelum pembukaan Khaybar tak banyak makanan yang mereka ada. Mereka ada makanan yang sikit. Kemudian zaman Abu Bakar masih lagi susah. Sampailah mereka buka beberapa kota di Iraq, mereka dapat banyak bekalan. Kemudian zaman Omar mereka buka Syam dan Iraq, mereka dapat banyak makanan. Tapi kata Aisyah, ujian pertama yang telah menimpa umat ini setelah kewafatan Nabi mereka adalah apabila mereka mula merasa kenyang. Kerana apabila syabi'at butunuhum imtala'at abdanuhum. First kali, apabila perut mereka menjadi kenyang, maka badan mereka juga menjadi berisi. Badan mereka menjadi penuh. Dan apabila badan mereka menjadi penuh, tasallabat qulubuhum. Jiwa mereka pula akan menjadi keras. Dan juga jamahat syahwatuhum. Syahwat mereka akan memuncak. Ini hakikatnya. Apabila kita rasa kenyang, kita hidup dalam keadaan kenyang, badan kita jadi besar lah. Kita bukan cerita pasal orang lain, kita cerita pasal diri kita sendiri. Makan kita mewah, tak payah. Kita tak payah cerita pasal orang lain, tinggal orang lain. Ini cerita pasal saya sendiri. Zaman duduk universiti dulu, saya dulu antara tekun jugalah belajar, tapi zaman tu susah. Zaman duduk universiti, makan sehari sekali, kadang-kadang 2 kali. Yalah, kita bukan family yang berada. Makan ala kadar lah, apa yang ada kita makan. Tapi masa tu badan kecil. Sebab makan tak cukup, badan kecil. Dan boleh fokus belajar, boleh buat macam-macam. Sampailah bila kita diuji dengan kekenyangan. Bila kita diuji, hang nak makan apa? Hang boleh order. Ada Food Panda, ada Grab Food, hang boleh order. Hang boleh makan apa yang hang nak. Maka jadilah apa yang jadi. Kita pun tambah berpuluh-puluh kilo sesuka hati. Kita pun jadi semakin malas dan sebagainya. Betul lah kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. First kali, ujian yang menimpa umat ini adalah apabila hangpa menjadi kenyang. Start kenyang, badan kita rosak. Jiwa kita jadi keras dan sebagainya. Jadi itu selingan sebab tadi Al-Fadhil tu moderator cerita pasal pesta makanan. Cuma saya nak sebutkan bahawa di bulan Ramadan ni kan tuan-tuan, kalau kita nak tengok tentang hakikat apa yang dituntut daripada kita di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita betul-betul tekun, kita betul-betul ambil tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita buat di bulan Ramadan ni.
konsepnya sebenarnya sangat berbeza. Ramadan ni peluang. Kita tak buat banyak benda sebab kita rasakan peluang ini adalah pesta. Kita tak nampak hujungnya. Tak nampak hujung peluang ni sampai ke mana. Tak nampak ganjarannya. Sebagaimana ibadat-ibadat lain kita tak nampak. Dan naluri manusia, semakin luas ruang itu diberikan, semakinlah kita akan bermalas-malasan. Ruang tu panjang, kita akan malas. Kalau ruang tu sangat pendek dan sangat singkat, ketika itu kita akan jadi rajin. Betul tak betul, kita boleh tanya diri kita masing-masing. Kalau ruang tu singkat, hari Arafah, singkat, 1 hari sahaja. Semua orang pergi Arafah, dia tak ada masa nak main game. Dia tak main game, dia tak kira hutang. Siapa tak bayar haji hutang aku bulan ni? Dia tak ada, sebab ruang masa tu sangat singkat. Sikit je, dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadat. Demikian juga, malam Lailatul Qadar sebagai contoh. Kalau orang tahu malam Lailatul Qadar tu bila, dia akan fokuslah ibadat. Sebab sangat sikit, masa tu sikit. Solat fardu kalau kita tengok kan. Solat fardu, masjid kita tak pernah penuh. Berapa ramai sangat yang pergi masjid. Tapi semayang Jumaat melimpah ruah masjid. Kerana ruang semakin kecil, manusia akan kejar. Tapi bila ruang yang ada di hadapan manusia itu luas, ruang itu sangat bebas, ada banyak peluang, di sinilah kita ditimpakan dengan penyakit malas. Ramadan untuk menguji kita punya daya tahan kita. Sebab ruangnya luas. Yalah, banyak ramai di antara kita kata siki kita kena kejar, betul. Tapi kalau kita kira ruang Ramadan itu dengan kehidupan kita, tempoh sebulan adalah tempoh yang panjang. Kehidupan seharian. Tempoh sebulan ni bukan tempoh yang boleh main-main. Sebulan ni panjang. Macam-macam boleh buat dalam sebulan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita hadiah yang tempohnya sebulan, maka kerana itulah ramai di antara kita menjadi malas. Sebab ruang tu panjang sangat. Kita rasa macam panjang, sebenarnya kecil. Kita rasa macam, weh, panjang sebulan ni. Takkan nak tekun sebulan, tak mampu nak tekun. Kita mula menjadi malas. Kita mula menjadi yang, tak apa, puasa je lah. Hari pertama, saya tak tahu mungkin di Perlis berbeza kot, tapi di tempat lain, hari pertama, dululah sebelum COVID. Nanti ni ujian COVID lain cerita. Sebelum COVID, hari pertama, masjid kalah semayang Jumaat. Melimpah juga, sampai ke bawah tangga-tangga semua orang semayang. Tempat wuduk, semua orang semayang. Hari ke-10, dia dah mula slow down sikit dah. Macam-macam lah. Orang dah mula penat, orang dah mula malas dan sebagainya. Mai hari ke-25, 27, susah sangat nak cari orang. Kita bukan kata tak bagus. Kadang-kadang dulu saya rajin nak sindir ke apa lah ni, saya dah malas nak sindir dah. Tapi yalah, ada orang dia ada komitmen dia sendiri kan. Ada komitmen mak nak kena siap baju untuk anak-anak nak raya. Itu baik, dapat pahala. Jangan risau. Dia nak bagi kesenangan kepada anak-anak dia nak raya, ada pahala, kebaikan. Dia nak kena buat kuih raya, nak bagi orang mai rumah, nak bagi orang makan. Niat nak hidupkan hari raya, nak bagi orang makan. Bagus juga, ada kebaikan dia. Tapi dalam masa yang sama, kita kehilangan benda yang lagi besar ni. Kita kehilangan untuk memanfaatkan Ramadan, terutamanya di hujung-hujung Ramadan. Jadi, ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala tuntut kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadat. Puasa antara yang paling utama. Dan selain daripada puasa, ibadat-ibadat lain, Allah Subhanahu Wa Taala tuntut daripada kita untuk kita kerjakan kebaikan dengan ruang yang luas. Maka sebab itulah, kalau balik kepada soalan apa yang kita perlu buat, saya punya pandangan, dia bukan tentang Ramadan. Kalau kita boleh lihat dengan pandangan yang lebih holistik, sebenarnya dia lebih panjang daripada Ramadan. Persediaan untuk Ramadan ni, kita kena sedia jauh lebih awal daripada Ramadan. Kita kena sedia. Kalau kita betul-betul nak fokus, nak berjuang di bulan Ramadan, kena bersedia sebelum Ramadan. Sebab kalau tidak kita akan tewas. Sebab Nabi SAW sebut, ni satu perkara penting. Satu ketika Nabi SAW sebut, Nabi masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nampak Aisyah radhiyallahu anha dengan satu orang perempuan yang nampak penat. Tanda dia kepenatan, perempuan tu penat, nampak macam tak terurus dan juga tak ada upaya. Lalu Nabi tanya, apa masalah perempuan ni? Aisyah kata, perempuan ni dia puasa setiap hari, tak berhenti. Kata Nabi SAW, alaikum bima tutiqun. Jangan buat macam ni. Buatlah sekadar apa yang kamu mampu sahaja. Fa wallahi la yamallu hatta tamallu. Kerana Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tidak pernah bosan. Disebutkan bosan lah, tapi bukan maksudnya sifat bosan tu pada Allah. Maksudnya Allah takkan berhenti bagi pahala kepada kamu hatta tamallu, sampai kamu sendiri menjadi bosan. Jadi berbalik kepada soalan Al-Fadil, tuan moderator, kita
mungkin masih lagi sempat di awal-awal Ramadan, susun strategi. Sebagaimana kita susun strategi untuk banyak perkara dalam hidup kita, Ramadan juga kita kena susun strategi. Kalau kita nak lari lah kan, pertandingan lari, lumba lari, kita ada setting, kita ada target nak sampai di penghujung pada sekian-sekian waktu. Ini garis penamat dia. Jadi kita kena susun strategi. Macam mana nak sampai ke garis penamat tu? Masa bila kita kena speed, masa bila kita nak slow down, masa bila kita nak glide dalam kelajuan yang sama, bila kita nak tambah kita punya effort. Ini semua memerlukan kajian untuk kehidupan kita. Alangkah baiknya kalau kita berurusan dengan bulan Ramadan dengan roh ataupun spirit yang sama. Susun strategi. Dan susun strategi satu hal. Yang kedua, jangan susun saja. Susun siapa pun boleh susun. Kalau susun khayal je, aku nak buat ni, ni benda aku nak buat. Siapa pun boleh benda tu. Jangan cerita. Susun dan juga buat. Dan strategi tu, jangan strategi yang melampau. Dululah saya lah beberapa masa duduk sekolah ataupun universiti dulu. Hari pertama Ramadan, tak mau cerita pasal orang ni, cerita pasal diri sendiri. Hari pertama Ramadan punya semangat. Sehari 2 juzuk setengah, 3 juzuk baca Quran. Semangat. Ui, dah masuk bulan Ramadan ni. Semangat. 2 juzuk, 3 juzuk hari pertama. Masya Allah. Rasa macam iman time tu power weh. 3 juzuk ni 10 hari boleh khatam oh. 10 hari boleh khatam. Maksudnya Ramadan ni boleh khatam 30 hari. Hari pertama iman tengah memuncak. Hari kedua 1 juzuk setengah. Asalnya lepas 5 waktu kita semayat, kita baca Quran hari pertama. Hari kedua, lepas asar nak kena prepare, nak pergi bazar Ramadan kot, potong dah lepas asar. Jadi tinggal kurang sikit. Hari ketiga, hari keempat makin kurang. Tak sampai 5 hari, 1 juzuk pun tak boleh baca. Tak sampai 5 hari, 1 juzuk pun tak boleh baca. Masuk 10 hari, saya pun tak tahu time tu baca Quran lagi ke tak. Alhamdulillah kalau imam tarawih tu baca panjang, kita pun dapat manfaat time tu. Imam tu kalau start dengan surah-surah yang sedap, yang panjang, kita pun alhamdulillah cantik. Kena imam tu jenis imam yang rakaat kedua dia qul huwallah, bukan teruk, ialah kemampuan masing-masing lah kan. Kalau imam tu dia wadduha qul huwallah, alam nashrah qul huwallah, inna anzalna qul huwallah, kita pun itu je lah yang baca hujung-hujung Ramadan. Jadi macam tu je. Strategi salah. Yang hampir puluh awal-awal macam tak macam dah nak mati esok. Betul, bagus ibadat, tapi kita tahu diri kita puluh betul-betul 3 hari, lepas tu stop. Buat apa? Tak membantu. Nabi SAW sebut ahabbal a'mal ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qal. Yang paling Allah Ta'ala suka amalan yang pelakunya kekal melakukan amalan itu walaupun sedikit. Jadi yang sepatutnya apa kita buat? Strategi kena cantik. Masa bila nak push, kita tahu diri kita masing-masing kan. Kita semua tahu diri kita, tahap kita punya ketahanan, tahap kemalasan kita macam mana. Jangan push ikut mazhab orang lain. Dengar ceramah ustaz kata, 1 juzuk baca Quran. Kita kan tak pernah baca Quran. Okey, cantik. Tekan 1 juzuk. Hari pertama 1 juzuk. Akhirnya kita jadi malas. Jangan begitu. Tengok kemampuan diri kita. Tengok kita punya tahap, betapa kita punya setakat mana kita boleh nak push. Mulakan, dan di tengah-tengah tu tambah effort sedikit demi sedikit, sehingga sepatutnya kita masuk dalam bulan Ramadan dengan permulaan yang cantik, dan kita tambahkan ibadat-ibadat kita. Kita keluar daripada Ramadan, di hujung-hujung Ramadan, itulah detik yang paling kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Detik yang mana ketika itu sepatutnya dalam setahun, ibadat yang paling bagus dekat mana? Di hujung-hujung Ramadan. Jadi itulah sepatutnya tuan-tuan, untuk menjawab soalan ni. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ruang yang sangat luas di bulan Ramadan. Man qama Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan Ramadan iman dan mengharapkan ganjaran, Allah ampunkan dosa. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan balasan, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan balasan, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Banyak hadis-hadis yang begini. Ada 3-4 hadis. Dirikan Ramadan, maksudnya semayang malam di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Dan juga dirikan malam Lailatul Qadar. Semua ni Allah janjikan dengan diampunkan dosa. Yang tinggal hanyalah kita. Jadi masuklah ke dalam bulan Ramadan ni dengan saya tak tahu nak cerita macam mana, sebab ini semua pengalaman masing-masing. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saya juga
susun strategi terbaik supaya di hujung Ramadan itulah detik yang paling bagus dalam hidup kita. Kita kena ubah diri kita kena cuba untuk melakukan yang terbaik. Jangan ikut orang, tapi letakkan dalam jiwa kita. Ini semua memerlukan persediaan. Kadang-kadang kita tengok sebahagian orang-orang yang hebat, para ulama, mereka sembahyang panjang. Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan Imam Syafi'i khatam 2 kali satu hari dalam bulan Ramadan. Imam Malik bulan Ramadan stop semua kuliah hadis. Dia stop tak mengajar hadis, dia fokus pada membaca Al-Quran sahaja. Sufyan Ats-Tsauri juga sama. Imam Malik tak pernah berhenti kuliah, duduk Masjid Nabawi setiap hari dia mengajar hadis. Ramadan stop untuk membaca Al-Quran semata-mata. Macam mana mereka boleh sampai ke tahap tu? Dia bukan kerja satu hari. Tuan-tuan jangan dengar cerita ni balik, aku nak jadi macam Imam Malik lah. Tak pergi kerja, betul baca Quran, 2 hari je hang boleh tahan. Hari ketiga memang tumbang. Tak. Dia memerlukan kita punya iltizam, kita punya pergerakan, kita punya aturan yang bagus, kita punya tambah nilai ibadat kita supaya akhirnya di hujung Ramadan, saya mungkin membayangkan kalau kita yang biasa-biasa kan, kita yang biasa baca Quran kadang-kadang kita lambat, kita tekan, kita teruskan elok-elok, tambah, akhirnya mungkin 10 malam terakhir Ramadan, ketika itu kita boleh iltizam 1 hari 1 juzuk, 1 hari 1 juzuk setengah. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan tumbang di tengah jalan. Itu nasihat saya untuk diri saya dan untuk kita sekalian. Kalau tahu buat benda ni akan tumbang, jangan buat. Jangan sampai kita jatuh. Orang yang paling kurang cerdik adalah orang yang mengulangi kesilapan yang sama. Tiap-tiap Ramadan jangan ulang kesilapan yang sama. Aku nak berhenti nak baca Quran banyak ah. Dia hanya tahan 2 hari. 3 hari, lepas tu dia tak baca Quran dah. Ataupun aku nak semangat tarawih betul-betul bersungguh. 3 hari, 4 hari, lepas tu tumbang. Tumbang sekali, tak apa. Pengajaran untuk diri kita. Tapi kalau tiap-tiap Ramadan benda yang sama je berlaku, tiap-tiap Ramadan, hang baca Quran macam mana? 3 hari, hari keempat tak baca dah. Ramadan tu lepas macam mana? Ramadan tu lepas macam tu juga, 3 hari, hari keempat tumbang. Ramadan sebelum tu, 3 hari, 4 hari, lepas tu tumbang. Masalah dia hang punya masalah. Jangan ulang kesilapan yang sama. Berapa bila nak belajar lagi? Kalau hang tahu hang buat macam ni, hang akan tumbang. Janganlah buat macam ni. Buat macam lain yang menyebabkan hang tak tumbang. Jadi, itulah sedikit sebanyak perkongsian untuk kita sama-sama menyusun diri kita, memperbanyakkan ibadat kita di bulan Ramadan ini, agar bila kita keluar di hujung Ramadan dengan apa orang kata, ibadat yang paling berkualiti yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita. Terima kasih. Cakap berkaitan tarawih baca surah panjang surah pendek ni, dia dilema. Sebab saya pernah jadi imam di satu tempat tu, awal-awal lagi belum tarawih lagi diminta untuk ustaz jangan baca panjang lah. Kita pun dalam dilema. Kita pun baca tak panjang pun, satu muka tu 2 rakaat. Dah diminta begitu, jadi satu muka tu bagi 4 lah. Jadi pendek sangat lah. Tak apalah, kita meraikan lah. Baik, Ustaz, jika diselusuri sirah para rasul, bermulanya Adam sampailah Isa, mereka dan kaum-kaum mereka ni tidak mendapat keistimewaan Ramadan tu sendiri, kerana pensyariatan ataupun keistimewaan Ramadan tu hanyalah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh Ustaz terangkan mengapa agaknya Allah memberikan satu peluang yang besar ni, satu bulan saja untuk manusia beribadat. Okey, sebab keistimewaan macam Ustaz katalah berlipat ganda. Amalan sunat diangkat menjadi amalan wajib. Amalan yang wajib tu digandakan pahalanya. Jadi macam seolah-olah kalau kita pergi supermarket tu, sales tu tak masuk akal. Kalau supermarket tu buat sale tu macam hang tak untung ni pula macam ni. Tapi kita di offer satu benda yang dahsyat. Dan di offer pula hanyalah eksklusif untuk umat Nabi Muhammad yang mendapat entitled untuk ganjaran ni siapa yang berusaha lah. Jadi kalau dinilai secara keseluruhan pada zaman Nabi Adam sampailah pada umat Nabi Muhammad, mungkinlah boleh umat terdahulu mengatakan ini tidak adalah sebab kami tidak mendapat hak eksklusif begini. Dan soalan dia adalah pertama, kenapa Allah memberi peluang kita masa sebulan ni untuk pulun, untuk ibadat, dan keduanya kenapa umat Nabi Muhammad sahaja yang entitled untuk kerja ini? Silakan Ustaz.
Okey. Kenapa Allah beri kelebihan ni kepada kita dan kenapa kita bukan orang lain? Ini soalan yang menarik sebab biasanya orang akan tertanya-tanya bila kita dapat kekurangan, pasal apa aku diuji? Pasal apa aku teruk berbanding orang lain? Soalan ni terbalik pula. Al-Fadhil Ustaz tanya kita, pasal apa kita dapat kelebihan? Pasal apa aku yang dapat? Orang lain tak dapat. Ni menariklah soalan yang terbalik daripada kebiasaan ditanya oleh orang yang dalam keadaan stres. Pasal apa aku diuji? Orang lain tak kena ujian. Terbalik sikit, tak apa. Baik. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kat kita sebenarnya? Pertama, kita sebagaimana kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk tak sama. Allah ciptakan semua makhluk berbeza-beza. Allah walaupun kadang-kadang nampak sama, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada perkara yang Allah muliakan lebih daripada perkara-perkara lain. Ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Allah tak ciptakan sama. Dan di atas sunnatullah itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan diri kita dengan naluri yang berbeza. Kita suka benda yang lebih baik daripada sebahagian yang lain, kita lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Jadi kita jangan persoalkan Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita pun macam itulah. Betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut lan taqdiru an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalau orang yang ada banyak bini, saya tak tahu, saya ada satu bini je, dia tak boleh nak berlaku adil kepada semua bini. Walaupun dia telah bercuba sedaya upaya, dia tak mampu pun. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, hang bila tak mampu nak buat macam mana, jangan biarkan mereka tergantung. Itu dia punya petua dia, cuba berlaku adil setakat mana yang kamu mampu dan jangan gantung mereka. Jadi konteks yang lebih luas, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ini tingkatan-tingkatan mereka berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah telah memilih bagi kelebihan kepada Adam, kepada Nuh, kepada keluarga Ibrahim dan juga kepada keluarga Imran di atas makhluk-makhluk yang lain di atas muka bumi, di atas manusia lain. So special. Empat ni ada kelebihan yang tak ada dekat orang lain di zaman mereka ataupun sebelum daripada mereka. Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran. Kelebihan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan muka bumi ini. Muka bumi ini Allah berikan kelebihan kepada negeri yang namanya Mekah. Kelebihan yang tidak ada di tempat lain. Solat di Mekah 100,000 kali lebih banyak daripada berbanding solat di tempat-tempat lain. Special Mekah. Allah jadikan dalam hari ada 365 hari dalam setahun. Dalam banyak-banyak hari ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih hari yang Allah muliakan, malamnya Lailatul Qadar. Di mana sahaja kamu duduk, malam tu dimuliakan. Allah muliakan. Hari siang pula Allah Subhanahu Wa Taala muliakan hari Arafah. Dan bukan sekadar ke hari kena di negeri Arafah. Bayangkan ni kelebihan yang Allah letak, tak masuk akal. Macam ustaz kata tadi, tak masuk akal langsung. Apa kelebihan negeri Padang Arafah? Tak ada kelebihan pun. Hari-hari biasa, Padang Arafah macam padang lain. Kalau kita jemaah umrah turun, kita nak berhenti baca doa di Padang Arafah, orang nak pergi ke Jabal Rahmah baca doa minta dapat anak ke apa. Tak ada siapa pun. Adalah 10 orang, 15 orang. Mungkin sebab kita jarang kita pergi umrah sekali-sekala aja, kita pun kita duduklah di situ. Nak pergi baca doa di Padang Arafah, tapi tak ada siapa pun. Orang lain lalu buat tak nampak aja. Kosong. Sebab Allah janjikan keistimewaan Arafah tu, dia kena dengan hari Arafah. Kena dengan timing pula tu. Timing kena elok. Kalau kita pergi Arafah kan, tuan-tuan mesti ingat. Minta maaf Ustaz, saya jawab soalan, terkeluar soalan sikit. Ini nak cerita kata customize. Allah Subhanahu Wa Taala bagi keistimewaan tempat tertentu, waktu tertentu. Saya pergi dengan jemaah haji dulu, bawa jemaah haji kawan-kawan yang minta tolong bagi sedikit guideline untuk pergi haji. Saya selalu pesan kawan-kawan, sampai di Arafah tenang sahaja. Jangan baca Al-Quran, jangan zikir, jangan buat apa-apa, jangan sembang, tenang sahaja, baring, duduk, relax sahaja. Orang macam apa hal ni? Orang main Arafah nak ibadat. Kalau nak dengar aku punya nasihat, dengar ni. Sampai Arafah, relax. Duduk diam. Jangan sembang dengan orang, jangan cakap dengan orang, jangan buat apa pun. Rehatkan seluruh anggota. Rehatkan mata, rehatkan kaki, rehatkan lidah, rehatkan otak, rehat semua. Tenang sahaja. Orang lain nak push, tak apa. Hampa kalau nak ikut cara yang saya nak ajak ni, tenang sahaja. Sampai Arafah relax. Sehingga waktu Zuhur masuk. Masuk waktu Zuhur,
imam baca khutbah, hang dengarlah khutbah tu, lepas tu solat Zuhur jamak dengan Asar. Now, okey, waktu ni hang kena start. Tinggalkan bini, tinggalkan anak, tinggalkan jemaah, berdiri seorang-seorang, duduk di tempat yang tak ada orang, hang start baca doa, lani sampai azan maghrib, no stop. Hang tak payah berhenti sembahyang Asar pun, hang tak payah sembang dengan siapa-siapa pun. Masa ni hang baca doa. Hang nak zikir, hang nak baca doa, hang nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hang nak bermunajat, ini time dia. Zuhur start sampai maghrib. Okey, masa ni baru hang penatkan diri betul-betul. Ini kira balik kepada soalan tadi lah, susun strategi. Susun strategi. Kalau kita sampai Arafah, penat, saya tak tahu pasal apa cerita tukar cerita Arafah pula. Kalau kita sampai Arafah, kita penat kan? Kita dah penat jalan jauh sampai Arafah. Sampai time tu kita baca Quran, kita baca Quran, kita zikir. Tak tidur langsung, penat kan? Perjalanan haji memang penat. Kita penatkan diri, kita tak rehat, kita zikir, kita baca Quran. Masuk waktu Zuhur, berapa lama kita boleh bertahan? Alhamdulillah kalau Allah bagi kita kekuatan untuk nak tahan sampai maghrib. Tapi bagi sebahagian orang, lepas sejam dia dah start zikir awal dah. Dia dah penat dah. Penat dah, dia pun duduk saat cari air, minum, panggil sebelah. Haji Mat, seronok Haji. Ramai orang nampak. Ramai orang semua pakai baju putih. Sama. Jarang orang berkumpul macam ni. Jarang. Okay, dia baca doa balik 5 minit. Lepas tu dah penat 5 minit. Haji Halim, kita malam ni bertolak dari sini pukul berapa? Bertolak, pukul lepas maghrib. Lepas maghrib. Jalan kaki ke? Jalan kaki. Baca doa 5 minit, penat balik. Cari bini pula. Bagus ya, jarang dapat peluang. Itulah yang jadi sebab strategi salah. Yang habis puluh awal buat apa? Tak diminta pun. Balik kepada persoalan. Kalau cerita pasal Arafah ni, yang mulia tu apa? Yang mulia tempat itu mulia, waktu itu mulia. Starting from Zuhur sampai maghrib. Tempat itu. Tempat lain hampulun doa time tu tak kira, tak jadi. Maka antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan juga bulan Ramadan. Kita pun tak tahu pasal apa. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan bulan Ramadan. Allah bagi bulan Ramadan ni dengan kelebihan-kelebihan, mungkin nanti kita akan jawab lebih panjang lagi, yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, maka mungkin bersempena dengan turunnya Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala buka dengan rahmat yang sangat luas di bulan Ramadan yang tak ada pada bulan-bulan lain. Ibadat kita digandakan, puasa kita digandakan, ibadat malam kita digandakan. Ini salah satu di antara keistimewaan, sebagaimana keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letak di tempat-tempat lain. Dalam 12 bulan, yang paling Allah muliakan adalah bulan Ramadan. Allah Ta'ala bagi kemuliaan ni, tuan-tuan, dalam bentuk yang kadang-kadang kita tak sangka. Kita tak boleh fikir logik. Ibadat jangan masuk dengan ruang logik. Sebab kita tak boleh fikir. Rukhsah. Sepatutnya rukhsah ini benda yang menjadikan kita malas. Rukhsah. Kan, kalau fikir logik, kita rasa kekurangan. Tapi dia bukan kekurangan. Hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Sebab tu ada rukhsah, jangan rasa macam berat untuk terima. Demikian juga selain daripada rukhsah, sebahagian daripada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita adalah amal ibadat digandakan. Masa bila? Di bulan Ramadan. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, riwayat-riwayat ini kebanyakannya dhaif, umat-umat terdahulu mereka merasa kecewa berbanding dengan umat ini. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai riwayat cerita kepada para sahabat tentang umat-umat terdahulu yang beribadat ratusan tahun tak berhenti. Ratusan tahun mereka beribadat, mereka qiyam, mereka sujud dengan sujud yang lama, mereka berdiri dengan berdiri yang lama, mereka melakukan ibadat berterusan non-stop. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, yang ni semua kami tak mampu nak buat. Kami tak sampai tahap untuk mampu melakukan ibadat sebagaimana yang mereka buat. Lalu Nabi SAW sebut kepada mereka, kamu dikurniakan dengan satu malam yang, kalau kamu kena malam tu dengan ibadat kamu digandakan dengan 1000 tahun. Jadi kena ibadat pada malam Lailatul Qadar sama dengan ibadat yang dilakukan pada malam-malam lain. Demikian juga di bulan Ramadan secara umum. Pahala digandakan. Ini hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Artinya
Kalau dalam masa setahun ibadat kita kurang, ibadat kita tak menentu, inilah masanya untuk kita rebut peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kalau kita lakukan ibadat yang sama seperti ibadat di bulan-bulan lain, pahala akan digandakan. Dan lebih baik daripada itu, hendaklah kita cuba sedaya upaya untuk meningkatkan kualiti ibadat kita di bulan Ramadan. Sebab kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, Nabi tak tambah apa-apa ibadat baru di bulan Ramadan, melainkan puasa sebulan tetap. Bulan-bulan lain Nabi tak puasa sebulan terus. Nabi cut. Kadang-kadang Nabi puasa lama, kadang-kadang Nabi tak puasa, kadang-kadang Nabi puasa sebulan 3 hari sahaja. Tapi di bulan Ramadan puasa penuh. Tapi selain daripada itu, sedekahnya, solatnya, baca Qurannya, Nabi SAW buat di bulan Ramadan dan bukan di bulan Ramadan juga. Ramadan cuma lebih, kualitinya lebih baik, berdirinya lebih lama dan lebih panjang berbanding dengan bulan-bulan yang lain sebelum Ramadan. Kita mungkin iman kita kurang, kita Ramadan ni peluang untuk Allah Ta'ala bagi kita tambah pahala. Saya teringat tadi bila Ustaz Faizi sebut tentang awal-awal makmum mai abang siap-siap Ustaz, baca pendek-pendek sudahlah Ustaz. Kita tak tahu nak komen macam mana. Ini saya rasa dilema seorang imam lah, seorang imam punya dilema. Bila kita dilantik jadi imam ni, kita bukan jaga lutut kita sahaja. Lutut kita mungkin kuat kan Ustaz, tapi lutut makmum tak berapa nak kuat. Jadi makmum dia pun nak buat ibadat juga pakcik tu. Dia pun nak buat ibadat, tapi lutut dia tak kuat. Dia main abang siap-siap lah Ustaz. Ustaz, baca juzuk amma sudah lah Ustaz. Tak payahlah baca panjang-panjang. Potong 4. Yelah, kita kena raikan. Sebab tu saya sebut tadi, para imam besar, apa pengorbanan yang mereka buat? Pengorbanan yang mereka buat adalah no more kelas hadis. Tak ada kelas hadis. Aku fokus untuk ibadat aku. Demikian juga Nabi SAW. Nabi fokus ibadat Nabi SAW di bulan Ramadan. Atau selain Ramadan juga, solat malam Nabi fokus. Dalam riwayat disebutkan, hari pertama kan para sahabat datang solat belakang Nabi. Semakin ramai orang sehingga diriwayatkan yang bila mereka solat di belakang, sebahagian mereka kena letak tali. Nabi baca panjang sebab Nabi tak jemput mereka pun. Aku tak panggil hampa mai semayang belakang aku. Siapa nak semayang belakang aku, mai semayang suka hati. Mereka ikut. Sebab tu ada sahabat kata sekali para sahabat pernah tengok Nabi SAW solat malam. Mereka pun okey, nampak macam best Nabi semayang malam, ikutlah. Nak ikut belakang Nabi. Nabi baca start alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey, alif lam mim. Lepas tu Nabi baca sampai 100 ayat. Sampai 100 ayat. Dekat-dekat nak 100. Mungkin Nabi nak berhenti ikut 100. Nabi tak berhenti. Disambung 200, 300. Masuk 300 para sahabat kat belakang ni kata, mungkin Al-Baqarah lah. Okeylah, tak apalah. Survive lah Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah Nabi sambung Al-Imran pula. Lepas tu Nabi sambung An-Nisa dulu. Kemudian Al-Imran. Oh, panjang. Ada sahabat kata, sehingga aku dah niat dah, aku macam nak belah balik kat belakang. Panjang sangat Nabi baca kat belakang. Panjang Nabi baca. Ada sahabat kena letak tali kat belakang sebab tersengguk. Nabi baca panjang. Ada sahabat yang lepas habis tahajud ataupun tarawih dengan Nabi SAW ni, balik ke rumah berebut nak makan sahur. Sebab takut bang subuh, berebut nak makan sahur. Nabi tak jemput siapa-siapa. Hampa nak, hampa ikut belakang aku. Hampa tak mahu apa punya pasal. Tapi, sebagaimana yang Ustaz Faizi sebut tadi, imam dia ada pengorbanan yang dia kena buat lah. Dia tak bolehlah nak ibadat ikut dia punya tempo. Dia kena meraihkan makmum. Ini pengorbanan seorang imam. Pengorbanan imam kita raikan dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ada orang, bukan semua orang boleh, yelah, mungkin imam tu dia pun nak tambah ibadat dia, nak fokus di bulan ibadat, tapi dah jadi imam. Nak buat macam mana? Makmum kata Ustaz boleh potong satu muka, berapa Ustaz? Potong 3 ke potong 4? 4. Potong 3. Potong 4 lagi pendek. Apa lagi imam tu boleh buat? Dia pun terpaksa lah potong ikut kehendak makmum. Tak boleh buat apa. Sebab tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia punya permainan dia bagus, dia tak jadi imam. Zaman dia dilantik imam, Tamim Ad-Dari dan sebagainya. Hampa pun jadi imam. Aku tak jadi imam, aku jalan. Bila Umar Al-Khattab tengok para sahabat duk solat tarawih, dia kata ni'matu bid'ati hadhihi. Yang ni perbuatan yang sangat baik. Wallati yanamuna anha khairum min allati yaqumuna biha. Tapi siapa yang tidur dulu, dia semayang malam nanti, itu lagi bagus, lagi power. So Umar lantik imam, hang punya kerja jadi imam, hang pergi jadi imam. Aku balik rumah, aku tidur dulu. Sekali malam aku bangkit, aku semayang seorang-seorang. Jadi semua orang win-win situation lah. Ada orang dia fokus dengan ibadat dia, kelebihan untuk dia. Pakcik-pakcik yang lutut dia tak berapa nak kuat ni, dia pergi beritahu kat Pak Imam, Imam tolong jangan baca panjang sangat. Dia pun dapatlah kelebihan untuk dia boleh solat tarawih. Imam, dia terpaksa berkorban lah untuk baca pendek
kerana kalau dia baca panjang, dia seoranglah bahagia, pakcik tu lutut bertambah sakit. Jadi saya berhenti setakat ni dulu. Ala kulli hal, semua kita untuk soalan ni, rebutlah peluang untuk menggandakan ibadat kita di bulan Ramadan yang istimewa ni. Kadang Ustaz bukan pakcik tu okey, kadang orang muda konon-konon mewakili pakcik. Okey. Melalui percakapan Ustaz tadi, bukan Ustaz sajalah, Ustaz lain samalah bila cakap pasal Ramadan, dan saya sendiri bercakap tadi, kita bercakap pasal berlipat gandanya pahala. Apa malam berlipat gandalah pahala tu. Kadang-kadang kita ni pergi kuliah, persediaan Ramadan, kita dengar kita macam terpesona ish, kalau dapat sungguh apa yang Allah janji ni syok, sambil sembang lah sama mereka. Tapi hakikatnya macam Ustaz kata lah, hakikat itu azam tu ada, tapi strategi nak buat tu tak ada. Lah kali dia hanyut. Mungkin hari pertama, hari kedua okey, tapi hari ketiga dia dah mula kembali diri dia sebelum Ramadan. Yang lebih menyedihkan lagi, ada yang tak puasa. Kadang-kadang ada yang puasa tapi tak solat. Okay. Bila bercakap pasal pahala berganda, okay, macam mana pula dengan dosa? Adakah dosa tu digandakan juga? Okay. Tak puas. Sebelum Ustaz jawab yang tu, kita nak tanyalah, boleh Ustaz huraikan benda yang sahih yang datang daripada Nabi ataupun datang daripada Allah Taala, sebenarnya berapa besarkah dosa kita meninggalkan puasa ni? Saya ingat dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi ada kot salah satu dosa besar yang dalam kitab dia adalah meninggalkan puasa lah. Jadi mungkin Ustaz boleh hurai kepada audiens di luar sana yang masih culas puasanya. Dia bukan tak puasa 30 hari, culas lah. Kan 30 hari tu adalah mis 23. Mungkin Ustaz boleh huraikan apakah dosa ataupun betapa besarnya dosa meninggalkan puasa pertama. Keduanya, adakah dosa-dosa yang lain juga digandakan di bulan Ramadan ni sama macam Allah Ta'ala gandakan pahala atas perbuatan baik kita di bulan Ramadan ni? Silakan Ustaz. Terima kasih di atas soalan ni. Lama dah kita, sejam lebih dah. Baik, sambung jawab soalan ni. Apakah dosa di bulan Ramadan akan ditambah ataupun berkaitan dengan dosa meninggalkan puasa dan sebagainya? Wallahu a'lam. Meninggalkan puasa ni satu rukun Islam lah, sebagaimana kita sedia maklum. Meninggalkan puasa adalah meninggalkan rukun Islam yang utama. Di antara rukun Islam yang kita mampu kita buat, tak mampu tak buat. Antaranya haji. Haji kalau tak mampu kita tak buat. Tapi puasa tak ada option. Dia kena buat puasa. Melainkan kalau dia tak mampu juga. Tapi kenapa tak disebut mampu tak mampu ni? Sebagaimana haji jelas, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu dia buat, tak mampu tak payah. Sebab orang yang tak mampu berpuasa ni sedikit berbanding dengan orang yang tak mampu buat haji. Jadi ini kita namakan dia maratib ibadat lah. Orang yang tak mampu semayang, tak ada. Tak ada orang tak mampu semayang. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring dengan gerakan mata. Tak boleh gerakkan mata pun tak boleh bergerak. Dia sedang, orang ingat dia koma dengan jiwa dia. Solat tak ada excuse. Yang mudah sikit daripada solat adalah puasa. Puasa, ada sebahagian orang dia tak mampu betul. Gastrik, tak makan teruk. Gastrik dia memang teruk betul. Bukan alasan punya gastrik ni, bukan geng plastik hitam. Gastrik betul, tak makan teruk. Itu lain cerita lah. Ataupun dia tua sangat, tak mampu. Kencing manis teruk. Ambil insulin, kalau dia tak minum cukup time, dia nanti pitam. Itu lain cerita. Ini cerita-cerita. Tapi tak ramai yang menghadapi situasi ini. Puasa lebih adalah excuse sikit kepada orang yang tak mampu berbanding dengan solat. Zakat, lebih kurang orang yang mampu menunaikan zakat. Rukun Islam dengan kahwin ni dia terbalik. 1 ramai kahwin, 2 kurang sikit, 3 jarang-jarang, 4 kadang-kadang kurang. Tapi rukun Islam terbalik. Solat semua orang kena buat. Puasa majoriti orang kena buat. Yang tak boleh buat sikit. Zakat kan lebih sikit daripada puasa. Tak ada harta tak boleh bayar zakat. Boleh bayar zakat fitrah sahaja. Zakat lain dia tak mampu. Haji lagi sikit. Badan tak kuat, tak boleh pergi haji. Badan kuat, duit ada, duit tak ada, pun tak boleh pergi haji. Badan kuat, duit ada, vaksin COVID tak ambil, tak boleh pergi haji juga. Jadi cerita dia tak ramai yang boleh buat lah. Jadi tahun ni lah terutamanya, tahun lain nanti boleh buat semula. Tentang puasa.
Bila kita cerita maratib ibadat tadi, ada ibadat yang tinggal dia tak ada peluang untuk tinggal. Demikian juga dengan orang yang meninggalkan ibadat itu. Meninggalkan puasa, sebagaimana Ustaz Nakal sebut tadi, Al-Imam Zahabi sebut dalam kitab Kabair dia, meninggalkan first kali meninggalkan solat, ada ulama kata kafir. Bukan semua pandangan ulama, ada ulama kata mereka kafir terus. Ini paling teruk. Ucap syahadah tapi tak semayang langsung. Dalam hidup dia langsung tak semayang. Tak pernah nampak dia semayang. Beranak Melayu, nama Melayu, tak pernah semayang. Dibimbangi kerana sebahagian ulama berpandangan berterusan meninggalkan solat setelah didirikan hujah kepada dia kafir. Selain daripada itu, ibadat-ibadat lain yang ditinggalkan puasa adalah dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa melakukan banyak maksiat lain. Meninggalkan kewajipan ni dosanya lebih besar daripada melakukan maksiat. Kita kadang-kadang silap faham, kita takut nak buat maksiat. Kita takut nak makan babi sebagai contoh. Kita rasa makan babi itu dosa besar dah. Tapi larangan makan babi dalam Quran 3 ke 4 tempat je. Suruhan untuk berpuasa lebih banyak daripada itu dalam Quran dan dalam hadis, lebih banyak. Jadi kita duk anggap macam benda ni besar. Tak. Makan babi tu, ialah kita tak makan babi, jangan pergi makan. Memang kita tak makan. Tapi meninggalkan puasa, lagi besar dosa dia daripada pergi makan benda-benda tu. Besar. Di rukun Islam yang sangat penting. Banyak maksiat yang bila melakukannya, dosanya besar. Tetapi kena sedar dalam masa yang sama meninggalkan puasa ni dosanya lebih besar daripada itu. So, semacam kita kata tadi, set priority. Pulun-pulun kadang-kadang salah pulun. Oh, ni tak boleh buat ni, berdosa ni, salah. Tapi dia tinggal puasa. Dia tak sedar bahawa meninggalkan puasa ni dosanya lebih besar daripada yang tadi. Apatah lagi bagi orang yang macam Ustaz sebut, dia ingat dia buat package lengkap. Oh, tak apa, aku puasa kira pahala kot. Pahala the whole day. Dia makan sahur, dia puasa, start niat puasa, lepas tu dia tidur. Tidur 8 jam, 9 jam, asak dia bangun. Asak dia bangun, dia pun masak apa kan, maghrib. Maghrib dia buka puasa. Semayang, tak apa, aku dah puasa dah kot. Puasa dah masuk sekali satu akaun lah. Masuk dalam package. Tak kira bang. Package hang dengan buat suka hati. Tak masuk. Orang tanya, hang penat dah puasa? Tak, aku tak penat pun. Pasal apa orang lain penat, hang tak penat? Macam mana nak penat? Hang tidur satu hari, subuh sampai asak. Ini kesalahan yang paling besar. Kita boleh buat lawak, tapi ini kesalahan yang paling besar. Saya tak tahu macam mana orang boleh fikir, dia puasa tapi dia tak semayang. Yalah, di sudut realiti, kita nampak ramai juga orang yang macam tu. Di sekeliling, kita nampak ramai. Semayang tak mau. Tapi dia puasa. Tapi kalau kita baca nas, kita nampak ini perbuatan yang paling tak patut untuk orang buat. Dia sanggup berpuasa, tahan diri dia daripada lapar, tahan diri daripada dahaga, tapi dia meninggalkan benda yang lebih penting daripada tu, iaitu menunaikan solat. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, man taraka salatal wusta faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan solat asar, maka telah terhapuslah amalannya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, artinya pintu amalan ada dua. Kunci amalan ada dua. Satu sepanjang hidup, satu sepanjang hari. Sepanjang hidup adalah syirik. Allah Subhanahu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut siapa yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, syirik dengan Allah, habita amaluhu. Hapuslah amalannya. Dalam hadis Nabi SAW sebut siapa yang meninggalkan solat asar sama juga, habita amaluhu. Ibnu Qayyim kata artinya melakukan syirik hilang amalan sepanjang hidup. Tinggal semayang asar hilang amalan sepanjang hari. Macam mana kita boleh tak semayang asar dan juga semayang-semayang lain tapi dia boleh cerita ke orang aku puasa? Tak kena. Salah. Konsep tu salah. Kita tak tahu dia dapat pahala ataupun tidak dengan puasa kalau dia meninggalkan semayang. Tapi jangan kata, ustaz kata macam ni, tinggal puasa sekali. Jangan buat macam tu. Yang tu lagi teruk. Dia dah pergi tinggal semayang. Dia pergi tinggal puasa pula. Tak, jangan buat begitu. Kena dua-dua. Bergerak seiring. Di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, pahala digandakan. Jangan buat dosa juga. Itu juga perkara yang kita kena jaga. Siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali, seingat saya, dalam kitab bila dia menghimpunkan hadis 40 hadis Nawawi, dia tambah sikit jadi 50 hadis ni, apabila dia disebutkan dalam kitab hadis Arba'in tu yang ditambah sikit, ada perbahasan dalam tu berkaitan dengan tentang bagaimana dosa-dosa dilipat gandakan juga. Pada sebahagian pandangan ulama berpandangan yang tempat-tempat ibadat digandakan, kita pergi buat dosa kat situ. Sebagai ulama kata dosa juga digandakan sebab hang mencabar hukum Allah Subhanahu wa taala.
tempat yang ibadat bertambah, hari Arafah dia pergi buat dosa, masa buat haji dia pergi buat dosa, negeri haram dia pergi buat dosa. Dosa di situ bertambah. Demikian juga di bulan Ramadan. Bayangkan tengah berpuasa bersama dengan isteri, masa berpuasa, dosa besar. Dosa besar bersama dengan isteri. Kena, kalau tak buat kafarah lah, kesalahan yang besar. Maaf, bukan dosa, kesalahan yang besar. Terlanggar kesalahan yang besar. Kalau terlanggar sehingga dikenakan kafarah. Kan? Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila diwajibkan puasa, asalnya para sahabat ingat yang tak boleh bersama dengan bini sebulan. Tak boleh bersama. Dan mereka simpan dalam kepala, lama ni, lama. Malam-malam tak boleh juga. Mereka simpan. Tapi dia tak berani buat. Mereka rasa macam, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia terdetik dalam jiwa dia, lama ni, sebulan tak boleh sama dengan bini. Lama, bukan main lama. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran kepada Nabi. Allah kata, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu pada malam-malam puasa untuk bersama dengan isteri-isteri kamu. Turun ayat ni baru para sahabat kata, lega. Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi waktu siang je, malam boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Dan Allah Ta'ala sebut, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Sesungguhnya Allah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu, takhtanuna anfusakum. Sesungguhnya Allah tahu apa yang berlaku dalam jiwa kamu ni. Kamu jangan duk goreng lah. Allah tahu kamu duk berasa apa dalam jiwa kamu. Rasa macam mula terdetik, lama sangat dah tak boleh tahan ni. Tapi tak buat, takut nak buat. Allah kata, alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu apa yang ada dalam jiwa kamu ni. Fataba alaikum wa'afa ankum. Allah telah ampunkan kamu dan juga Allah telah menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Itu bukan kesalahan, tak apa. Nak kata waktu siang je. Siang tak boleh bersama dengan bini. Malam, kau hati apa nak buat apa? Bolehlah sampai waktu subuh, kecuali masa tengah iktikaf jangan bersama dengan bini. Allah sebut dalam Al-Quran. Maksudnya, ini tentang bersama dengan bini. Macam mana pula kalau orang pergi berzina di bulan puasa? Takkah cari pasal? Bini sendiri yang halal, waktu puasa, dia bersama 2 bulan berturut-turut kena puasa. Kalau dia berzina masa puasa, takkah punya besar dosa tu? Logik akal memberitahu kita begitu. Demikianlah para ulama kata, buat dosa di bulan Ramadan, ketika berpuasa, ketika dosa itu diharamkan, dia lebih besar daripada melakukan dosa itu di luar daripada bulan Ramadan. Itu apa yang difahami oleh para ulama daripada dalil-dalil. Saya nak tambah sikit dalam bab ni, ada ustaz, ialah orang cerita kata, nak bersama dengan bini, salah besar. Ada kafarah dia. Jadi nak elakkan kafarah, buka puasa dulu. Makan dulu, lepas tu bersama dengan bini. Tuan-tuan, fiqah begini jangan ikut. Ini fiqah yang meruntuhkan orang, bagi merudum. Daripada hang langgar satu benda, hampir langgar 2 benda. Dua-dua tak boleh buat. Tak ada. Bila Allah Ta'ala kata, summa atimmus siyama ilal lail, kemudian teruskan puasa sampai malam. Artinya puasalah sampai malam. Bersama dengan bini pun tak boleh, makan pun tak boleh, dua-dua tak boleh. Jangan duk cari jalan keluar. Ni tak boleh, yang ni boleh kot. Jangan cari jalan keluar. Tak boleh, tak boleh. Dalil ni bukan kata untuk kita kat mana ada nampak ruang kosong nak masuk. Tak, bukan begitu. Dalil ni untuk kita ikut. Jadi demikianlah kalau sedikit sebanyak menjawab soalan Ustaz. Kesalahan di bulan Ramadan, kita kena hati-hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi isyarat kat kita, ada benda yang tak salah pun jadi salah. Apatah lagi kalau itu kesalahan, dan sebesar kesalahan yang boleh dibuat oleh orang berpuasa. Paling besar ni, tak ada lagi besar daripada tu, adalah orang yang berpuasa dan meninggalkan solat. Ini kesalahan paling besar. Walaupun kita nampak ramai orang buat, orang di sekeliling kita, kalau kita boleh bagi nasihat, ini lebih besar daripada segala macam dosa lain. Of course lah, kalau tak semayang dan tak puasa lagi besar daripada tu, dia tambah dua-dua sekali. Tapi kalau dia start puasa tapi dia tak semayang, tak ada dah benda lain yang lebih besar daripada itu yang dia boleh buat. Jadi itu sedikit sebanyak menjawab soalan Al-Fadhil Ustaz. Okey, baik Ustaz. Ada golongan banyak. Golongan di mana maksudnya Ramadan, ibadatnya tu grade A lah. Sedekah selalu, sunatnya banyak, bercakap benda-benda yang baik. Masanya tu tak terbuang dengan benda lain melainkan ibadah. Tetapi apabila keluar saja Ramadan, mereka ini kembali lalai seperti mana bulan-bulan yang lain.
seolah-olah macam bulan Ramadan ni tidak dapat mendidik jiwanya apabila keluar pada Ramadan. Maksudnya masa sebulan tu tak cukup mendidik jiwa dia. Jadi nak minta pandangan Ustaz lah, mengapa ada golongan yang sebegini dan kenapa ini terjadi? Okay. Ibadat bulan puasa, Alhamdulillah, tarawih malam pertama sampai malam terakhir, tapi masuk Syawal dan seterusnya mungkin solatnya culas, seperti puasa sunat tu telahlah, mungkin sedekahnya kurang, mungkin tak ada. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi pandangan? Wallahu a'lam. Tentang saya punya approach saya fikir Ramadan ni adalah rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada semua orang. Dan bukan semua orang adalah orang yang ibadatnya bagus. Okay? Bukan semua orang ibadatnya bagus. Ada di kalangan orang yang dia memang dia tak buat ibadat wajib pun. Dia tak buat ibadat sunat, Dia tak buat ibadat sunat pun. Dia sepanjang hidup dia tak buat. Cuma di bulan Ramadan ni yang dia tekun nak buat ibadat sunat. Ada orang yang macam tu. Kan? Ramadan dia tekun, keluar Ramadan dia jadi malas balik. Sebahagian orang pula dia terbelenggu dengan dosa. Yang jadi habit dia. Habit dia buat dosa. Masa bila dia berhenti buat dosa, bila dosa ni dah jadi, bila sebahagian orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan dosa, dan dosa tu menjadi sebahagian daripada dia punya kebiasaan, ataupun dia jadi addicted tu dia punya dosa tu. Dia dah tak boleh buat dosa tu, dia tak boleh berhenti. Dia kena buat juga. Maka bulan Ramadan ni dia berhenti buat dosa tu. Kadang-kadang benda kecil, ada orang dia boleh berhenti isap rokok sebulan bulan Ramadan. Yang merokok kan. Lepas tu dia patah balik. Demikian juga dengan dosa-dosa lain. Ada orang yang kehidupan dia terlalu tenggelam dalam sebahagian dosa sehingga dosa itu telah menjadi sesuatu yang digian. Tapi dia berhenti di bulan Ramadan. Ada orang pula yang Ramadan ni pada dia ibadat dia dah bagus. Dia melipat gandakan ibadat dia, kemudian dia keluar daripada Ramadan kurang dengan keadaan yang lebih baik. Ala kulli hal, saya nak sebut yang manusia ni berbagai-bagai. Manusia, kita bukan satu pattern dan pattern kita banyak. Cara hidup kita berbeza dan sebagainya, tahap kemampuan kita untuk beribadat, semua kita berbeza. Dan sebahagian daripada orang, macam yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, bulan Ramadan dia boleh pulun betul-betul. Selepas keluar daripada Ramadan, penyakit malas tu datang semula. Dia kembali kepada kehidupan lama dia buat dosa, dia tinggal solat yang fardu dan sebagainya sampai Ramadan akan datang nanti. Jawapan saya untuk soalan ni, saya rasa wallahu a'lam, mungkin kita boleh berbeza pandangan, sebahagian orang ada pandangan yang berbeza dan sebagainya. Cuma pada saya, Ramadan meluaskan bentang tangannya untuk memeluk sesiapa sahaja yang datang dan beribadat. Itulah yang saya rasa siapa sahaja kita, apa sahaja kita punya background, apa sahaja kehidupan kita sebelum bulan Ramadan, maka Ramadan ini luas menerima sesiapa sahaja untuk beribadat padanya, untuk memperbaiki diri pada Ramadan. Dan apabila keluar daripada Ramadan nanti, kita kena tengoklah diri kita masing-masing. Saya punya nasihat selalu kepada diri sendiri dan kawan-kawan, jangan sekali-kali meninggalkan perkara asas sebagai Muslim. Solat jangan tinggal. Sebab apa sahaja yang kita buat dalam Ramadan, kalau kita tinggalkan solat, dia berkemungkinan untuk menghapuskan semua kebaikan kita. Jangan tinggalkan solat. Jangan sekali-kali tinggalkan solat. Itu wajib. Zakat wajib, zakat fardu, jangan tinggalkan zakat fardu. Dosa-dosa besar, syirik, derhaka kepada ibu bapa, apa lagi, mencuri, zina dan sebagainya, cubalah sedaya upaya kita. Jangan buat sekali-kali. Tapi selain daripada ini, selain daripada dosa besar dan juga ibadat fardu, diri kita masing-masing, kita tengoklah apa yang kita mampu keluar daripada Ramadan macam mana. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa besar dan juga perkara keji melainkan lamam. Lamam ni selain daripada besar dan keji, dia masuk kadang-kadang dia buat. Dia elak benda dosa besar dan perkara keji, tapi selain daripada itu dia terbuat. Apa Allah sebut kepada dia? Allah kata, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu keampunannya sangat luas. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum fi ajinnati ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu Wa Taala kata, sesungguhnya dia tahu akan kamu
ketika dia menciptakan kamu di atas muka bumi dan mengeluarkan kamu daripada rahim ibu kamu. Fala tuzakku anfusakum. Hampa tak payahlah duk puji diri hampa sendiri, duk anggap hampa bagus. Allah lebih kenal akan kamu. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tahu akan sesiapa yang bertakwa. Jadi jauhi dosa besar. Jangan sekali-kali tinggalkan perkara wajib. Selain daripada itu, siapa sahaja kita masuklah ke dalam bulan Ramadan, ikatlah diri kita dengan ibadat yang baik, dan yang lebih baik keluar daripada Ramadan, bawalah sedikit bekalan untuk keluar. Ialah sebagaimana kita semua tahu, kita tak boleh nak iltizam 24 jam, 365 hari. Kita lemah. Kan kita lemah. Terutamanya orang yang Allah Taala uji dia dengan dosa, dengan kekurangan dalam ibadat dan sebagainya. Kita semua orang yang lemah. Kita ada kelemahan kita masing-masing, semua orang. Sebab tu kata Hanzalah, last kali satu cerita ni, Hanzalah radhiyallahu anhu satu ketika dia Hanzalah al-Usaidi, dia tengah duduk dan dia menangis seorang-seorang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi dekat dia. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Madza bika ya Hanzalah?" Dia kata, "Nafaqa Hanzalah." Sesungguhnya Hanzalah ni telah menjadi munafik. Abu Bakar kata, "Apa ni hang duk cakap benda merepek?" Hanzalah kata, "Masa aku duduk dengan Nabi, aku punya mood nak buat ibadat sangat tinggi. Semangat betul nak buat ibadat. Tapi bila balik rumah, tengok anak, tengok bini, terus jadi lupa apa Nabi cakap, berseronok dengan kehidupan." Abu Bakar kata, "Betul wahai Hanzalah, aku pun sama juga macam hang. Jom kita pergi kat Nabi. Kita tanya Nabi." Pergi Abu Bakar dan juga Hanzalah jumpa Nabi SAW. Hanzalah kata, "Ya Rasulullah, laqad nafaqa Hanzalah." Wahai Rasulullah, Hanzalah telah jadi munafik. Nabi tanya, "Apa masalah hang? Pasal apa hang jadi munafik?" Hanzalah pun cerita macam tadi yang dia cerita ke Abu Bakar. Lalu kata Nabi SAW, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya. "Lau tadumuna ala ma takununa indi fi dhikri la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum." Demi Allah, Nabi kata, kalau hampa boleh kekal zikir, buat kebaikan macam masa hampa duduk dengan aku pada bila-bila masa, maka yang layak bagi kamu adalah malaikat akan turun salam dengan kamu. Malaikat akan turun dan salam dengan kamu di atas katil kamu dan ketika kamu jalan. Kalau hampa boleh maintain sepanjang hidup macam hampa duduk dengan aku, hampa layak untuk malaikat turun mai salam dengan hampa. Maksudnya hampa sama macam malaikat dah lah. Tapi Nabi kata, "Walakin ya Hanzalah sa'atan." Nabi tetapi Hanzalah kadang-kadang power, kadang-kadang rendah sedikit. Kadang-kadang power, kadang-kadang rendah sedikit. Tapi jangan rendah terus. Jadi jawapan saya untuk soalan Ustaz ni, sedikit untuk soalan Tuan Moderator, jangan tinggalkan perkara fardu. Jangan lakukan dosa-dosa besar. Selain daripada itu, Ramadan menerima semua orang. Perbanyakkanlah ibadat. Lepas keluar daripada Ramadan, kalau kurang sikit, kita kata itu naluri manusia lah. Kadang-kadang dia tak boleh nak maintain sepanjang hidup dia. Kita tak mampu untuk berterusan selama-lamanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Hanzalah kepada Nabi SAW, dan Nabi kata sa'a wa sa'a. Kadang-kadang up, kadang-kadang down sikit. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, rasa macam kurang sikit salah lah. Sebab saya pun sama lah. Cuma Alhamdulillah yang wajib tu kita jagalah, insyaAllah. Baik, ada sebuah hadis daripada Abu Hurairah dari riwayat Bukhari. "Idza dakhala syahru Ramadhan futihat abwabu samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatil syayatin." Maksud dia, apabila datangnya Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Yang ini famous. Daripada budak-budak Saunah sampai ke warga emas lah. Famous lah. Syaitan kena ikat, kena belenggu pasal buat dosa lagi. Jadi mungkin ada kalangan kita dalam ni yang ada jawapan, mungkin ada tak ada jawapan. Jadi tumpang Ustaz berada di program kita ni, saya nak minta Ustaz jelaskan berdasarkan hadis ini. Pertama, syaitan tu dibelenggu lah. Kita tengok yang bawah sekali, syaitan tu dibelenggu. Bila syaitan dibelenggu, mengapa manusia masih hanyut dalam bulan Ramadan tu sendiri? Macam Ustaz kata tadi, ada yang tak puasa, ada yang tak solat dan sebaliknya lah dan sebagainya. Jadi syaitan diikat, dibelenggu, tetapi kenapa hanyut? Siapakah yang membisikkan perkara-perkara mungkar kepada kita? Ada orang cakap ni sebab hati kita tu dah teruk awal dah. Dan itu bahasa-bahasa yang untuk mudah difahami lah. Okay, itu pertama. Keduanya, berdasarkan hadis tu juga,
Dia ada sebut pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kita tahu syurga dan neraka waktu ini tidak ada penghuni lagi. Jadi apakah signal yang Nabi nak sampaikan bila bulan Ramadan saja pintu syurga tu dibuka, pintu neraka tu ditutup. Jadi apakah signal yang Nabi cuba sampaikan? Jadi 3 pertanyaan lah. Pertamanya, kenapakah manusia masih hanyut ketika Ramadan sedangkan syaitan itu dibelenggu? Kedua dan ketiganya, apakah signal yang Nabi cuba sampaikan berkaitan dengan pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup? Silakan Ustaz. Ustaz, tak dengar suara Ustaz? Baik. Banyak juga hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya tentang wasufidati syayatin ataupun wasulsilati syayatin, diikat para syaitan, dibelenggu para syaitan di bulan Ramadan. Ini para ulama ada perbahasan yang panjang. Sebahagian daripada mereka kata yang dibelenggu itu adalah ketua-ketua mutamarrid di kalangan syaitan-syaitan yang hardcore, yang paling power, mereka ni diikat. Tapi syaitan-syaitan kecil masih lagi boleh buat kerja dan sebagainya, bergerak dan sebagainya, mengganggu orang. Sebahagian ulama pula kata memang diikat semua. Sebahagian ulama pula kata maksudnya dia diikat dan tak boleh kacau orang Islam, dia tak boleh ganggu orang Islam. Kuasa dekat orang Islam tak kena. Banyak pandangan-pandangan yang berbeza dalam bab ini. Wallahu a'lam. Cuma pada saya bila kita tengok hadis ni sendiri, Nabi SAW nak sebut dekat kita syaitan telah dibelenggu, artinya sekurang-kurangnya dia tak ada kuasa nak kacau kamu dah. Dia tak ada kuasa nak kacau kamu, nak mengganggu kamu. Sama ada dia diikat betul ataupun ketua-ketua dia yang diikat ataupun dia diikat daripada apa sahaja. Yang penting bila Nabi kata futihat abwabul jannah ataupun futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, wasufidati syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Maksudnya syaitan tak boleh kacau kamu. Sekurang-kurangnya syaitan tak boleh kacau kamu. Orang tanya, habis tu macam mana orang boleh buat jahat? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat jahat, jangan salahkan syaitan. Bukan syaitan yang buat jahat. Kita yang buat jahat tu. Kerja syaitan, dia membisikkan. Tapi bila manusia buat jahat, dia bukan tentang bisikan syaitan semata-mata. Tapi dia tentang kehendak manusia itu untuk melawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita sendiri. Kita sendiri yang buat. Sebab itulah, kalau dihukum di akhirat kelak, boleh dengar tak suara saya? Sebab saya kena tukar mikrofon. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sekarang boleh tak? Boleh. Sekejap lah. Saya nak Ustaz tolong cakap saya boleh tak? Sebab nak pastikan saya dengar. Okay, boleh. Dengar Ustaz. Okey, cantik. Baik. Alright. Kat mana kita tadi? Yang buat dosa ni kita. Yang terbelenggu dalam dosa ini kita. Apa yang menyebabkan kita buat dosa? Yang menyebabkan kita buat dosa adalah keseronokan dunia, syahwat. Syahwat kita untuk melakukan dosa. Syaitan membisikkan kepada kita, bagi tahu kepada kita perkara haram itu bagus. Dia bagi tahu ke kita. Tapi akhirnya yang buat, yang terdetik, yang ikut, itu bukan syaitan, kita. Sebab tu yang kena hukum bukan sekadar syaitan. Kita kena sekali kalau kita buat dosa. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut dalam hadis kursi, innama hiya a'malukum wa fiha lakum wa uhsiha lakum wa fiha. Allah Ta'ala kata, akhirnya ini semua amalan kamu. Aku kumpul dan aku bagi dekat kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Sesiapa yang mendapat balasan yang baik, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Waman wajada duna zalika. Siapa yang akhirnya dia dapat buruk, ganjaran buruk, fala yalumanna illa nafsahu. Dan janganlah sekali-kali dia menyalahkan sesiapa melainkan dirinya sendiri. Kita sendiri sebenarnya. Apa sebab kita buat dosa? Sebab jiwa kita terbelenggu dengan dosa itu. Sebab kita mencari keseronokan dengan dosa itu. Dia bukan tentang syaitan. Syaitan membisikkan kepada kita. Kalau dia ada, dia bisik. Kalau dia tak ada, dia tak bisik pun. Bagi orang yang jiwanya telah sangat-sangat sebati dengan dosa. Sangat-sangat tenteram dengan dosa. Menyejukkan mata dia adalah dosa. Maka dosa itu akan tetap dia lakukan. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innal mu'min idza aznaba kanat nuktatun sauda fi qalbih. Apabila satu orang mukmin melakukan dosa, akan ada satu titik hitam dalam jiwa dia. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqira qalbuhu.
Kalau dia bertaubat dan dia meninggalkan dosa itu dan dia beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka dicuci bintik hitam dalam jiwa dia. Fa in zada zadat. Kalau dia tambah buat dosa lagi, bintik-bintik itu akan tambah dalam jiwa dia. Semakin banyak. Fadzalika ran. Itulah ran. Sebagaimana Allah sebut. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran yang memasuki jiwa mereka atas apa yang mereka lakukan. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran yang telah melekat di dalam jiwa mereka. Jadi artinya kalau kita buat dosa juga sedangkan syaitan telah diikat, itu artinya jiwa kita sendiri yang nak melakukan dosa itu. Dia tak nak kena mengena dengan syaitan, tak nak kena mengena. Syaitan kadang-kadang dia ada, Allah Ta'ala kata bulan Ramadan dia dibelenggulah daripada mengganggu orang beriman. Kalau kita buat dosa juga, itulah kehidupan seharian kita yang kita buat. Ada orang tanya soalan lagi, macam mana pula orang kena rasuk bulan Ramadan? Dia kena rasuk jin. Kata jin kena ikat. Jin ni boleh main rasuk dia bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ini bab ni, soalan ni dia mungkin kena jumpa pakar dalam bidang ni untuk bagi nasihat lain lah. Untuk bagi nasihat dalam bidang ni, bidang tertentu ni. Betul ke dia kena kacau jin? Ataupun dia bukan dia kena kacau jin, dia ada gangguan mental, boleh jadi. Ataupun dia kena sihir. Sihir tu dah lama berlaku kepada dia berterusan. Ini bidang yang kita tak mau cerita lah. Bukan forum kita yang tak cerita. Tapi wasufidati syaitan, syaitan diikat artinya dia diikat daripada mengganggu orang Islam. Jadi balik kepada soalan kedua Ustaz, apa signalnya? Baca tiga-tiga dalam satu phase. Tiga-tiga dalam satu ayat yang sama. Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu syurga. Ghuliqat abwabun nar. Ditutup pintu neraka. Wasufidati syaitan. Dan juga dibelenggu syaitan. Artinya bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk segala macam kebaikan. Syaitan tak boleh kacau kamu. Pintu syurga terbuka, kamu boleh melakukan ibadat sebanyak mana yang kamu nak. Pintu neraka ditutup, ruang-ruang kerosakan dan keburukan ditutup daripada kamu. Tiga-tiga ini memberi isyarat yang sama. Muhayya, menyediakan kita untuk melakukan ibadat yang sangat baik di bulan Ramadan. Itu sedikit sebanyak tentang jawapan bagi soalan ni. Okey. Kita beralih ke spesifik kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dia cerita dia yang sahih tu sahih lah. Ada yang mitos tu mitos lah. Ni bukan ada setakat Israeliat je, Melayuliat pun ada. Cerita-cerita pasal malam Al-Qadar ni macam-macam. Kan, yang kadang-kadang yang cerita tu pun bukan jalan-jalannya orang. Kan, kadang-kadang orang ni rasa macam kena percaya ni. Kan, tak apa. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Qadar. Okay, untuk menerangkan apakah itu Lailatul Qadar. Jadi kita minta Ustaz huraikan sedikit ataupun cerita apakah yang Allah cuba sampaikan melalui surah tersebut. Tetapi sebelum tu, baik, bila sebut Lailatul Qadar, ada orang kata Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir tu jangan dihitung-hitung. Buatlah 10 malam terakhir tu. Last kali yang Pak akan jumpa juga. Tetapi kita tak boleh lagi juga ada orang yang cuba menghitung-hitung 23 ke, 25 ke, 27 ke. Mengikut rekod. Apa yang saya tahu mengikut rekod. Terdapat 5 pandangan. Okay, pandangan ni pun persetujuan ni pun datang daripada sahabat-sahabat, daripada imam-imam mazhab dan ulama-ulama besar lah. Jadi ada 5 sebenarnya senarai saya ni. Yang pertama, ada yang berpendapat Al-Qadar itu berlaku pada malam ke-27. Ini pegangan yang paling kuat lah. Kalau ikut hujahnya yang paling kuat. Yang ni dipersetujui oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Ka'ab, Muayyah, antara orang yang bersetuju lah. Kedua, Al-Qadar berlaku pada malam ke-23. Yang ni dipersetujui oleh Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik, Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah. Pandangan ketiga, Al-Qadar berlaku pada malam ke-21. Ini pun disetujui oleh Ibnu Mas'ud dan Imam Syafi'i sendiri. Dan ada pendapat keempat mengatakan Al-Qadar berlaku pada malam ke-24. Jadi pandangan daripada Ibn Abbas. Dan yang kelima, Al-Qadar berlaku pada malam terakhir. Malam terakhir, mengatakan malam ke-30 tu lah. Besok nak raya tu. Ini mungkin disetujui oleh Mu'awiyah. Wallahualam apa yang saya senaraikan ini tepat ke ataupun tak tepat ke. Tapi memang wujud hadis yang menyebutkan spesifik Al-Qadar tu bila. Jadi persoalannya, bila wujud hadis-hadis ini, yang sahih ini, apakah petandanya? Petandanya kita perlu menghitung
bilah Al-Qadar tu kah ataupun macam mana Ustaz? Orang kata jangan dihitung, beribadatlah 10 terakhir tu. Tapi pada masa sama ada hadis-hadis yang menerangkan perkara-perkara macam ni. Silakan Ustaz. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, satu kelebihannya mungkin kita boleh cerita lain kali lah, kelebihannya yang banyak tentang kenapa dia lebih. Cuma yang ringkasnya, kalau tuan-tuan boleh baca surah Al-Qadar, boleh nampak lah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kelebihan malam Lailatul Qadar ni. Allah cerita dengan jelas, lebih baik daripada 1000 bulan yang malaikat dan juga Jibril turun pada malam Al-Qadar ini. Itu kita boleh baca sendiri. Cuma saya nak fokuskan kepada nak hitung ke tak hitung ke, nak tambahkan ibadat ataupun tidak dan sebagainya. Baik, ini kalau kita tengok tuntutan Nabi SAW, Nabi kata taharruha fi ashril awakhir. Hendaklah kamu cari pada malam 10 malam terakhir. Dan Nabi SAW juga sebut di witr, pada malam-malam yang ganjil, 10 malam terakhir, malam yang bukan malam biasa, bukan malam genap, malam ganjil. Dan kalau kita tengok juga apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dan juga para imam, mereka banyak menceritakan tentang bila berlaku malam Lailatul Qadar. Ini bagi kat kita isyarat bahawa malam tu ada tanda pada sebahagian orang. Sebahagian orang mereka nampak dan mereka kenal tanda-tanda dia. Tanda dia bukan tanda fizikal yang semua orang boleh nampak. Bukan semua orang nampak, tapi dia lebih kepada pengalaman spiritual yang orang itu, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dan juga imam-imam besar, mereka merasai bahawa malam ni lain daripada malam yang lain. Lalu mereka kata itulah Al-Qadar. Tanda-tanda yang disebut dalam hadis juga banyak. Pagi itu hujan, tapi masalah hujan ni, hujan berbeza ikut negeri. Kita tak boleh synchronize hujan di seluruh dunia. Tak ada hari yang hujan sama satu dunia. Tak, dia berbeza mengikut sepanjang hari-hari berbeza, bentuk muka bumi berbeza. Kalau bulan puasa Ramadan kena pada bulan 6 ataupun bulan 5 di Gulf, di Saudi, di Qatar, Kuwait, Oman, tak hujan, memang tak hujan, bulan tu tak ada hujan. Contohnya sama di situ tak hujan. Kalau kena musim sekarang ni di KL, tiap pagi hujan. Saya sampai KL, Masya Allah, setahun tak tengok hujan lebat. Setahun lebih lah dekat. Kali terakhir saya tengok hujan lebat di KL masa saya balik. Tu balik kata tak tengok dah setahun, balik sini tengok hujan lebat balik. Jadi kalau duduk di sini, setiap pagi lah hujan lebat kan. Petanda, artinya tanda ni semua, dia sekadar untuk nak bagi kita, dia sangat berbeza, subjektif mengikut orang. Mengikut pengalaman orang, mengikut perasaan orang. Demikian juga apabila Nabi SAW menyebut tentang tanda matahari tidaklah terlalu tajam sehingga menyakiti pada pagi qadar, itu merujuk kepada pengalaman-pengalaman peribadi masing-masing. Kerana di seluruh muka bumi tak boleh synchronize. Tak ada hari yang satu hari yang sama matahari dia tak tajam di mata semua orang. Artinya apabila Nabi SAW bercerita tentang tanda-tanda, dia ada dua lah. Satu, nak menunjukkan bahawa ada malam dia berlaku. Dia berlaku pada malam tertentu, dia bukan pada tiap-tiap malam. Itu signifikan bila Nabi sebut tentang tanda-tanda. Dan yang kedua, tanda-tanda ini sebahagiannya adalah tanda-tanda yang bukan semua orang lalui tanda yang sama. Ikut bentuk muka bumi, ikut dia tinggal di mana, ikut pemerhatian dia, sebagaimana pemerhatian Nabi SAW pada malam itu. Cuma nak menunjukkan bahawa untuk sebahagian orang, dalil-dalil ni semua juga tunjuk kat kita bahawa sebahagian orang dia tahu itu malam Al-Qadar. Kerana itulah para sahabat ramai yang kata, sebagaimana disebut Abdullah bin Umar dan sebagainya, Abdullah bin Mas'ud yang kata malam 27. Sebahagian orang kata malam 23. Imam-imam mazhab juga menyebutkan perkara ini, menunjukkan bahawa mereka merasai perbezaan pada malam itu, lalu mereka anggap itu malam Lailatul Qadar. Jadi kadang-kadang isunya dua orang yang hebat memberi pandangan yang berbeza. Dua orang yang hebat bagi pandangan yang berbeza. Dua orang sahabat yang hebat memberi pandangan. Ada kata 25, ada kata 23, ada kata 27. Jadi kalau kita kumpulkan semua ini, mungkin kita boleh sampai kepada kesimpulan yang paling tepat untuk menggabungkan semua pandangan. Dia berbeza-beza mengikut tahun. Berbeza-beza. Ada tahun dia berlaku pada malam ini, ada tahun akan datang berlaku pada malam itu. Maka dengan ini, pandangan semua orang betul lah. Ada orang yang dia merasai pada malam tertentu, betul. Tahun depan, contohlah, orang yang kata, sebahagian imam yang kata 23. Tahun depan, pada malam 23, dia meningkatkan ibadat dia.
Imam ni bukan macam kita. Dia tingkat ibadat tu maksudnya tiap-tiap malam bulan hujung Ramadan tu dia memang push betul-betul, dia tak tidur. Dia merasai kelebihan yang berbeza daripada malam lain. Jadi mungkin pada tafsiran dia itu Lailatul Qadar. Setiap tahun pada malam itu. Mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab kadang-kadang tanda ni selain daripada tanda yang disebut oleh Nabi SAW, tanda yang orang lain sebut adalah pengalaman peribadi. Pengalaman peribadi boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Nabi sebut tu betul. Tapi pengalaman peribadi itu pengalaman. Tak ada dalil untuk katakan pengalaman orang ni lebih baik daripada pengalaman orang tu. Tahun yang sama, dua orang hamba Allah yang sangat warak, yang sangat hebat ibadat. Seorang kata aku rasa pada malam 27. Seorang lagi kata aku rasa pada malam 25. Kenapa macam mana? Dia ni kata 27, dia kata 25. Sebab kedua-dua bercakap melalui pengalaman mereka. Perasaan kita ditentukan oleh banyak perkara lain. Pemboleh ubah banyak yang menentukan perasaan kita. Kadang-kadang kita mungkin sebahagian orang dia semangat waktu malam tu, dia tidur cukup, makan cukup, buka puasa bagus, ibadat dia semangat, dia dapat rasa pergolakan emosi yang hebat, yang rasa bagus sehingga dia rasa itu Lailatul Qadar. Dia set malam 27. Tahun depan sampai malam 27, dia betul-betul kuatkan ibadat dia. Akhirnya tertanam dalam jiwa dia malam 27. Demikian juga orang yang kata 25, 23, 21 dan sebagainya, 29 dan sebagainya. Kerana banyak benda yang bercampur aduk. Tapi kalau kita boleh keluarkan sikit daripada perbezaan pandangan ini, baliklah kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya ada satu malam. Nabi kata aku ingat tapi aku dilupakan, tak bagi tahu kat kamu. Ada satu malam. Malam bila kita tak tahu. Taharruha fil ashril awakhir. Carilah dia pada 10 malam yang terakhir. Kuatkanlah ibadat kamu pada ketika itu. Dan sekali lagi saya nak pesan kepada diri saya pertama sekali dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak mula 10 malam terakhir, nescaya kita tak mampu. Kalau kita dah push betul-betul hari pertama, kedua, ketiga, kita takkan mampu untuk bertahan begitu. Dia perlukan strategi. Perlukan kita punya perubahan sedikit demi sedikit sehingga pada 10 malam terakhir, saya doakan untuk diri saya dan untuk kita sekalian yang mendengar ni semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita 10 yang terakhir itulah ibadat kita yang terbaik, dan salah satu di antara malam-malam itu kenalah dengan malam Al-Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang besar. Setakat itu, Ustaz. Kita dah sampai ke pusingan terakhir ni. Pusingan terakhir. Jadi pada pusingan terakhir ni kita nak minta Ustaz rangkumkanlah ataupun simpulkan berkaitan keseluruhan perbincangan kita tadi. Jadi mungkin ada tips ataupun ada apa-apa yang nak dikongsikan. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi sampai ke penghujung dah kita. Saya duk cakap dekat Ustaz Faizi tak mau panjang, nak sejam-sejam, tapi akhirnya jadi 2 jam juga. Ya, ini ada ni Ustaz ni, ada melalui Facebook ada orang tanya lagi. Saya baca lagi. Baik. Okey. Tak apa Ustaz simpulkan dulu. So ketiganya nanti saya tengok. Okey, ya. Untuk kesimpulannya 2 benda. Satu, kita punya niat ikhlas untuk beribadat. Yang kedua, saya masih lagi menekankan perkara yang sama. Kita kena tak boleh tidak susun strategi untuk beribadat. Ini adalah seni dan kita takkan rasa kelebihan strategi melainkan apabila kita mula buat strategi. Betul tuan-tuan? Kadang-kadang dulu masa kita kecil-kecil kan, orang kata buatlah jadual harian, belajar macam mana, masa bila nak belajar apa, masa bila nak belajar apa. Saya tak pernah buat benda tu. Tapi saya tak tahulah kelebihan dia sebab tak pernah buat. Tapi bagi orang yang dia susun strategi dan dia ikut strategi, dia merasakan kelebihan strategi itu. Dia tahu bahawa susun gerak kerja membantu lebih banyak, memudahkan kita. Dalam kehidupan kita sama juga. Kehidupan seharian kita susun gerak kerja menjamin sebab kejayaan. Kalau tak susun, kita tak boleh berjaya. Dengan banyak benda yang datang bersimpang siur ni, kalau kita tak boleh nak susun mana dulu nak letak depan, takat mana nak buat, takat mana bila nak berhenti, kita tak akan berjaya. Bersukan sama juga, kena susun gerak kerja kita. Macam mana kita nak tambah kemampuan kita sampai kita boleh ke hadapan dan boleh sampai kita punya tahap optimum. Kita tak boleh push terus rosak badan kita. Ibadat Ramadan juga sama. Selain daripada niat yang ikhlas, kita memerlukan antara niat dan amalan. Niat dan amalan, kita terlupa satu step di tengah-tengah, iaitu kena alaikum bil amal ma tutiqun. Buatlah amalan apa yang kamu mampu. Kena tengok, study balik diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Setakat mana kemampuan kita,
gerak berdasarkan kemampuan diri kita dan tambah ibadat kita supaya menjadi lebih berkualiti. Akhirnya Ramadan ini kita cuba sedaya upaya untuk menjadi Ramadan yang meninggalkan kesan dalam jiwa kita, meninggalkan kesan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Kalau katakan kita, contohlah, sebenarnya tak susah nak susun strategi. Kalau kita boleh susun dan kita boleh ikut, daripada kita baca Al-Quran satu juzuk satu hari, yang tak pernah lah saya bagi contoh, kalau tak pernah langsung satu juzuk satu hari, tuan-tuan tak boleh bertahan lama. 3-4 hari tuan-tuan akan tewas sebab tak pernah, tak biasa. Beza orang biasa dengan tak biasa. Sekali saya jumpa dengan Syekh Abdul Rashid Sufi. Dia ni orang antara pakar qiraat. Dia baca dia semain tarawih 3-4 jam, tapi dia tak larat. Di jalan pun penat, langkah dia satu-satu, badan dia gemuk. Jadi di jalan penat, tak larat. Tapi dia boleh berdiri berjam-jam semayang, relax ya, macam tak ada apa-apa. Macam mana dia dapat kekuatan tu? Jalan tak larat, tak kuat, jalan sengit-sengit, tapi boleh berdiri 3-4 jam semayang tarawih. Mana kekuatan tu? Itu latihan. Ialah selain daripada hidup dia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu latihan. Bila dia buat benda tu bertahun-tahun, badan dia gemuk macam mana pun, berat macam mana pun, jalan tak betul. Bila my time berdiri untuk solat, dia boleh berdiri 3-4 jam tuan-tuan. Kita macam-macam lah kita nak garu kan. Kita tengok dia, orang tua tu, bayangkan. Dia memerlukan strategi, latihan, ketekunan supaya kita boleh sampai ke tahap tertinggi. Jadi untuk kita ni kan, yang sama-sama biasa-biasa ni, katakanlah tak pernah baca Quran, jangan start tinggi-tinggi. Start dulu 1 muka surat, 2 muka surat sehari, nanti lepas 10 hari tambah, lepas 5-6 hari tambah. Akhirnya kita nak hujung Ramadan itu menjadi yang terbaik untuk kita. Jadi 2 benda yang saya nak tekankan pada kesimpulan ni, susunlah cara melakukan ibadat agar hujung yang lebih baik daripada yang awal. Hujung lebih baik daripada yang awal. Dan jangan buat kesilapan yang sama ulang-ulang tahun. Pastikan hujung paling bagus. Dan yang kedua, keluar daripada Ramadan, bawa something. Kalau mungkin boleh bawa witir, boleh bawa 2 rakaat sebelum solat subuh. Keluarkan sesuatu sebagai hasil yang kita berjaya bawa daripada madrasah Ramadan pada tahun ini untuk mengiringi hidup kita pada setahun akan datang. Tak payah banyak, sikit je. Mungkin kali ni kita boleh tambah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 30 tahun lagi Ramadan melalui, 30 tahun tu kita tambah sikit. Sebagaimana Ramadan juga, hujung hidup kita akan jadi hujung hidup yang berkualiti. Jadi kalau orang boleh hidup 30 tahun lah, kalau bagi sebahagian orang, dia buat keluar ibadat bagus sikit pada Ramadan, 6 bulan lagi mati. Tak boleh buat apa lah. Jalin dah sampai. Paling-paling bawa keluarlah daripada Ramadan ini sedikit yang boleh dibuat bekalan. Itu mungkin kesimpulan saya sikit. Okay, baik Ustaz. Kesimpulan ataupun tips yang saya kira boleh dijadikan sandaran lah untuk kita ikut, sebab mesejnya jelas. Dia tidak terlampau falsafah untuk difahami, straightforward. Okay, sebelum saya tutup lah, ada satu soalan ni saya show dekat Ustaz. Okay, Ustaz nampak tak? Nampak. Okay. Salam Ustaz, daripada Nur Afifah. Saya ada persoalan. Tadi Ustaz beritahu kesalahan yang lagi besar dalam bulan Ramadan adalah puasa tapi tak solat. Soalan saya, kalau kita nak didik anak kecil, mana yang lagi utama? Ajar anak supaya solat dulu dan baru ajar puasa, atau sebaliknya? Sebab tengok kebanyakan parent ajar anak puasa tapi bukan solat. Silakan Ustaz. Wallahu a'lam. Saya bukan kepakaran saya dalam bidang mendidik anak-anak ni. Jadi mungkin boleh tanya soalan ni, kalau lebih lanjut jawapannya mungkin boleh tanya kepada orang yang kepakaran dia dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak lah. Mereka lebih tahu kesan bila kita paksa budak-budak kesannya apa, kalau kita tak paksa kesannya apa, kalau memaksa pada occasion tertentu kesannya apa, kalau paksa dia pada untuk buat satu komitmen sepanjang tahun kesan dia apa. Ini bukan bidang kepakaran saya. Tuan-tuan kena rujuk kepada orang yang pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, emosi kanak-kanak. Mereka lebih boleh bagi jawapan yang lebih baik dalam bidang ni. Cuma yang saya nak tekankan satu perkara yang boleh saya kongsikan bersama. Allah Subhanahu Wa Taala tahu akan diri kita. Sebab tu kita sebut tadi, fala tuzakku anfusakum, kamu jangan nak puji diri kamu lebih-lebih. Allah tahu akan diri kamu. A'lamu bikum, Allah kenal akan kamu. Allah tahu diri kita dan Allah tahu kemampuan kita masing-masing. Allah tahu kemampuan kita. Maka di atas pengetahuan Allah yang maha tinggi ini akan biologi manusia, akan fizikal manusia, Allah telah menetapkan hukum-hukumnya. Atas pengetahuan Allah yang sangat tinggi, yang Allah cipta manusia, Allah engineer diri kita, Allah tahu akan diri kita.
Maka kerana itu syariat ini diturunkan dan diajarkan kepada kita dengan falsafah Tuhan mengetahui akan diri kita, kemampuan kita. Tidak ada yang diajarkan dalam agama ini yang di luar kemampuan kita. Apabila Nabi SAW kata suruh anak kamu solat pada usia 7 tahun, artinya Allah tahu pada usia 7 tahun kamu suruh mereka solat, itu mereka lebih baik pada mereka. Suruh mereka solat. Tapi kalau tak mau, jangan denda mereka. Jangan denda mereka lagi. Kalau sampai 12, kalau tak nak juga, kamu boleh denda mereka. Ini semua bukan sekadar perintah. Ini semua bukan sekadar cakap-cakap kosong, tapi ini didikan yang diajarkan oleh Tuhan yang mengetahui akan jiwa kita, kemampuan kita, masa kita kecil, masa kita besar dan sebagainya. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat pada waktu tertentu. Ajar anak kamu puasa. Ajar anak kamu puasa. Bila mesti wajibkan mereka berpuasa? Wajibkan mereka berpuasa apabila Allah wajibkan mereka berpuasa. Ini pandangan saya lah. Saya bimbang kalau kita pukul, kita paksa, kita marah, kita bagi tekanan pada mereka, sedangkan mereka tak sampai umur wajib puasa. Mungkin kesan psikologinya tak baik dan sebagainya. Bila dia mula menipu minum air dalam toilet dan sebagainya kan. Bila dia start tipu, nanti dia berterusan bertahun-tahun. Saya bimbang ini semua memberi kesan pada anak-anak kalau kita terlalu push, terlalu hard untuk tekan mereka. Hang kena buat juga dia. Hang tengok sepupu hang boleh puasa. Hang apa ni badan besar tapi tak boleh puasa. Kita duk bagi tekanan-tekanan begitu, saya bimbang akhirnya kesannya kurang baik dan sebagainya. Jadi jawapan lanjut, bolehlah merujuk kepada pakar dalam bidang ini bila kita perlu paksa dan sebagainya. Tapi syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita, bila kamu start kena suruh anak kamu puasa pada solat pada usia 7 tahun, puasa mungkin tak disebut. Bila betul-betul wajib kena puasa, kalau tak puasa kamu kena pukul dia. Dan bila akaun pahala mula dibuka dan mula ditutup pada ketika umur baligh, ini semua perkara-perkara yang didesain oleh Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang tahu akan kemampuan manusia. Jadi kalau kita nak push lebih daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, lebih daripada itu, nak start lebih awal daripada itu, ini memerlukan kajian. Kena cari pakar yang boleh cerita kat kita kesan-kesan dia dan sebagainya. Selain daripada itu, kalau kita nak pergi lebih mendalam. Tapi sekurang-kurangnya, bila sampai umur baligh, kena pastikan bahawa kalau dalam solat, Allah SWT sebut sebelum balik lagi dah start paksa mereka beberapa tahun sebelum tu supaya bila sampai umur balik mereka akan berterusan untuk melakukan ibadat. Jadi saya minta maaf, saya tak boleh jawab lanjut soalan ni, bukan bidang kepakaran saya. Okey. Hampir 2 jam lah kita punya program ni. Saya rasa 2 jam ni macam tak rasa ni. Kalau lajak pergi sejam pun okey ni. Baik. Suka saya kongsikan 2 buah hadis daripada Nabi SAW. Yang pertama, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan berkelakuan keji lagi buruk sedangkan dia berpuasa, baginya tidak ada kelebihan di sisi Allah selain daripada lapar dan dahaga. Itu hadis pertama. Hadis kedua, apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah ia bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Kerana apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendak ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa hari ini. Maka demikianlah satu pengujahan yang detail dan tajam daripada panel dalam menguraikan tajuk diskusi kita hari ini. Segala isi yang dihurai bolehlah dijadikan panduan dan sandaran kepada kita semua untuk beramal dalam bulan Ramadan ini. Dengan harapan kita termasuklah salah seorang hamba Allah yang ditakdirkan layak menggunakan pintu Ar-Rayyan untuk ke syurga kelak. Ya, walaupun mungkin apa yang dibincangkan tadi sebahagian besarnya sudah biasa kita dengarkan, tetapi hakikatnya manusia ini mudah lupa dan perlu selalu diperingatkan. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada panel hebat kita. Semoga kita berjumpa lagi pada program yang lain. Dan juga kepada individu yang mengikuti diskusi kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada anda semua dan sama-samalah kita menjadi orang yang bijak untuk kekal beramal soleh sebagai bekalan di sana kelak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.